Kita sambung ayat yang ke-23 bab baru ni. Cerita baru ya, cerita apa ni, apa kita panggil ya, masih cerita Suratul Kahfi tetapi bab yang baru ya, segmen yang baru. Sudah ya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ni masih Suratul Kahfi, surah yang ke-18 di dalam susunan surah-surah dalam Quran. Dan Suratul Kahfi berada betul-betul di tengah-tengah ya Quran. Quran 30 juzuk. Suratul Kahfi berada pada juzuk yang ke-15 ya, 15, hujung 15 dan awal 16. Mana kalau kita buka Quran ni ya, walaupun kita tak kira, kita main buka saja tengah-tengah ya, biasanya kita akan bertemu dengan halaman yang berada pada surah Al-Kahfi ya. Dan kita sudah selesai menceritakan segmen yang pertama. Ya, Suratul Kahfi ada 4 segmen atau 4 cerita besar. Dan kita sudah selesai ya, menceritakan tentang segmen yang pertama. Ya, segmen yang pertama ialah tentang tentang 7 pemuda yang tidur di dalam gua. Ya. Selesai daripada ayat yang ke-9 sampai ayat 22. Itu segmen yang pertama. Ya, sudah tentu Quran seperti mana semua kita tahu, mula-mula mukadimah lah. Ya, mukadimah tu biasa cerita tentang kebesaran Allah, cerita tentang kemuliaan kitab Allah, ya, cerita tentang akidah, cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Itu biasa mukadimah dia lah. Dan mukadimah ni biasa akan ambil mungkin sekitar 7 ayat, 8 ayat, ya. Macam Suratul Kahfi ni 8 ayat pertama tu belum cerita lagi tentang Ashabul Kahfi belum. Ya, masuk cerita Ashabul Kahfi ialah pada ayat yang ke-9 sampai membawa kepada ayat yang ke-22. Ya, selesailah. Itu dah kita lalui. Kalau kita tengok ya dari segi kita panggil ya, dari segi ayat terakhir, mungkin kita boleh ambil dia punya, ambil feel dia, ambil mood dia ya. Ayat 23, sebab ayat ni merupakan kita panggil persoalan yang belum dirungkai pada zaman Nabi. Ya, pada zaman Nabi itu masih lagi orang kata kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim sayaquluna salasatun. Ya, mereka mengatakan bahawasanya jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat ialah anjing. Sebab mereka tak dapat keputusan lagi pada masa itu. Ya, dan kita kena ingat ya, Nabi dan para sahabat berada di Al-Madinah, bukan berada di negeri Syam, ya, bukan berada di Jordan. Kemudian apa lagi ya? Wa yaquluna ya, dan mereka berkata khamsatun, 5 orang, sadisuhum kalbuhum. Ni ayat 22. Ya, ini penghujung cerita Ashabul Kahfi pada 2 minggu lepas. Kita baca saja untuk buat kesimpulan dia ya. Jadi pendapat yang kedua kata pemuda ada 5 orang, yang keenam ialah kalbuhum ya, sadisuhum kalbuhum. Rajman bil ghaib, tetapi kedua-dua pendapat ni sama ada 3 orang ataupun 5 orang, semuanya adalah rajman ya, rajman bil ghaib ya. Rajman ni maknanya rejam lah, maknanya dia teka-teka saja ya. Jadi kita lontar-lontar saja ya. Sebagai contoh, dulu kita ada fun fair kan ya. Jadi bila ada fun fair di sesuatu tempat, bila kita pergi dia ada kita panggil, dia ada banyak game lah yang kita boleh masuk ya. Kita bayar beberapa ringgit, dia bagi kita bola ataupun gelung ya, ada gelang 3 biji, kemudian kita pun lontar. Kita lontar saja. Kita pun tak tahu sama ada kita boleh menang ataupun tidak ya, dan sudah tentu itu adalah judi. Tapi ialah dulu tak tahu kan ya. Masa kita muda-muda dulu kita tak tahu, kita pun buat benda yang sama ya. Kemudian apa lagi ya? Rajman maknanya ini hanya tekaan mereka bil ghaib, secara ghaib, maknanya tanpa pengetahuan. Ya, mereka tak pernah ke situ, tak pernah melihat keadaan dia, belum lagi. Ya, ini hanya baru cerita daripada wahyu saja.
Dan peristiwa ini berlaku 1400 tahun yang lalu, kita tahu, ya. Kemudian bila masuk cerita yang satu lagi, ya, yang 3, yang 5, ya, itu tekaan. Allah sebut wa yaquluna sab'atun. Dan sebahagian manusia ada juga yang menyebut 7 orang, wasaminuhum. Dan yang ke-8 itu ialah kalbuhum. Jadi setelah Allah sebut yang ke-7, yang ke-8 itu anjing, Allah tak komen apa. Tadi Allah kata ini hanyalah tekaan, lontaran mereka saja, ya. Tak ada berasal kepada apa-apa fakta saintifik pun, bukan berasal kepada mana-mana inscription, ya, ataupun batu bersurat. Tak ada apa pun, ya. Sekadar mereka punya tekaan saja. Tekaan pun, ya, meraba-raba dalam kegelapan, ya. Tak ada bukti apa-apa, ya. Tetapi bila Allah sebut yang ke-7, yang ke-8 tu anjing, ya, Allah tidak komen panjang, Allah stop di situ. Kemudian Allah kata, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Tuhan yang mencipta aku." Tuan-tuan jangan lupa, ya, dalam Quran ada 2 istilah, 2 perkataan, satu ialah ilahun, ilah, satu lagi Rabb. Bila kita sebut ilah, maknanya Tuhan yang disembah. Ilah, ingatlah, ya, Tuhan yang disembah. Kita akan jumpa beratus-ratus kali. Ilah, Tuhan yang disembah. Bila kita sebut Rabb, ya, ada 3 kan, Rabb ni. Kalau ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rabb, Tuhan yang apa, Haji Masya? Kalau Rabb, Tuhan yang menjaga alam dan beri rezeki. okey, ada yang lebih penting daripada itu lagi. Memang betul. Allah mentadbir dan beri rezeki, betul. Sebelum Allah mentadbir dan beri rezeki, Allah buat apa dulu? Allah Mencipta. Allah cipta dulu, ya. Sebab kalau tak ada bendanya, macam mana nak takbir kan? Jadi yang pertama kita kena sebut Allah Rabb tu maknanya Tuhan yang mencipta dulu. Setelah Allah cipta, Allah jadikan, ya, barulah Allah takbir, Allah urus, Allah manage, ya. Dan salah satu cara Allah manage makhluk, ya, di atas muka bumi ni ataupun di alam maya ni ialah dengan memberi rezeki. Ya, maknanya semua makhluk ni Allah tentukan rezeki dia. Ya. Selagi rezeki kita tak habis, selama itu Allah tak akan wafatkan kita. Allah tak akan matikan kita. Ya, kerana manusia Allah dah tetapkan rezeki dia banyak mana. Cuma kita yang tak tahu rezeki kita banyak mana. Ya, mungkin kita dah dapat sebahagian besar, tetapi mungkin ada lagi yang belum Allah bagi, kita tak tahu. Selagi rezeki kita belum berakhir, maka umur kita pun belum berakhir juga. Ya, itu cerita dia. Nah, ya. Jadi bila Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad, tu perintah Allah kepada Nabi, sebab Nabi yang berinteraksi dengan Allah. Ya. Allah kata Rabbi, Tuhan yang menciptaku. Ya, Allah suruh Nabi cakap, Tuhan yang mencipta aku, Tuhan yang mentadbir seluruh alam ni, dan Tuhan yang memberi rezeki kepada kita semua. Ya, bukan Tuhan yang mencipta aku saja, Tuhan yang mencipta kita semua. Tapi di sini, ya, oleh kerana Nabi sedang bercakap dengan Allah, Allah gunalah Rabbi situ, ya, supaya Nabi sebut Tuhanku, ya, Tuhan yang mencipta aku. A'lamu, maha tahu, ya, Allah yang maha tahu bi iddatihim. Iddah ni biasa kita kenakan kepada orang yang bercerai lah. Ya, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Apabila meninggal suami dia, maka dia ada iddah. Ya, iddah tu dari segi bahasa maknanya bilangan. Ya, dia punya bilangan hari, ya. Dia punya kita panggil berapa lama dia kena duduk tak boleh bercampur dengan orang, tak boleh keluar kalau tak ada urusan lah. Kalau untuk pergi kerja tu lain lah kan, ya. Tapi dia kena kena confine diri dia, duduk, ya, selama berapa lama iddah dia, macam tu, ya. Kalau dia mengandung, ya, sampai dia melahirkan anak, itu boleh jadi sekejap, boleh jadi lama, ya. Macam kita dah pernah sebut dulu, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah adalah salah seorang daripada balu kepada tentera Islam. Ya, suami dia Abu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sedang syarat mengandung. Ya, dia sedang syarat mengandung. Jadi sebab itu ketika suami dia meninggal, anak Ummu Salamah ada 3 orang. Ya, baru 3 orang. Tapi bila suami dia meninggal, ya, bila Ummu Salamah bersalin, dah jadi 4 orang dah. Ya, jadi maknanya anak yang keempat tu suami dia tak pernah tengok. Anak dia pun tak pernah tengok suami dia. Ya, macam Nabi lah, ya, ketika Nabi lahir, Nabi tak pernah melihat ayah baginda. Ayah baginda pun tak pernah tengok Nabi. Sebab ketika ayah Nabi wafat, Nabi masih, ya, sekitar 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah. Ceritanya sama. Jadi
Berapa lama iddah Ummu Salamah bergantunglah, ya. Kalau dia sudah hampir bersalin, maknanya tak lama lah. Mungkin tak sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia baru mengandung, ya, baru hamil, maknanya mungkin, ya, berapa lama lagi? Mungkin 7 bulan, 8 bulan lagi. Jadi bergantung, ya, apa ni, kepada bila dia bersalin, bila dia melahirkan anak. Jadi hitung iddah, ya. Tapi secara umum iddah tu makna bilangan. Jadi maksudnya Allah lah yang Maha tahu bilangan mereka. Bilangan mereka tu maknanya 5 orang ke, 3 orang ke, 7 orang, Allah yang Maha tahu. Zaman Nabi belum tahu lagi. Ya. Ma ya'lamuhum illa qalilun. Ya. Tidak ada yang mengetahui akan mereka ni, tak ada. Tak ada siapa tahu. Pada masa tu tak ada siapa tahu. Illa qalilun, melainkan sedikit. Maknanya ada juga orang tahu. Ya, Allah bagi juga ilmu tu kepada orang lain. Tetapi sekarang sudah tidak menjadi persoalan sebab sejarawan, arkeologis, ya, dah pergi tempat tu. Dia dah bongkar apa kita panggil, ya, tempat chamber di mana mereka disemadikan dan dah keluarkan dah, ya, dah bentuk ada 7 anatomi, ya, tulang-tulang, skeleton pemuda yang ada di situ. Jadi makna confirm dah 7 orang. Sebab tu gua tu sekarang dia panggil the Cave of the Seven Sleepers. Tak ada lagi 3 or 5 or 7, tak ada lagi, ya. Jadi tu nak menunjukkan bahawasanya ilmu ataupun perkara yang disebut dalam Quran, bila sampai waktunya Allah temukan manusia dengan jawapan sebahagiannya, ya. Jadi itu cerita dia. Macam kita sebut tentang planet dululah, ya. Jadi Quran dalam cerita Nabi Yusuf, ya, disebut inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku telah melihat 11 planet, ya, 1 bulan dan matahari, ya. Itu dalam surah Yusuf. Pada masa tu orang tak tahu lagi, ya, tentang planet, kita kata. Tapi ini gambaran yang Quran bagi. Jadi bila kita panggil, ya, bila ahli astronomi buat kajian, ya, ahli bulan bintang buat kajian, ya, mereka dapati memang ada yang dipanggil sebagai planet ni, ya. Tetapi belum mencapai 11 lagi, ya. Baru dapat 9 saja, ya. Belum 11 lagi. Jadi mereka tahu bahawasanya kalau di kalangan orang beriman, mereka tahu bahawasanya satu hari nanti insya-Allah akan berjumpa dengan 2 lagi. Maknanya teleskop ataupun alat yang digunakan untuk meneropong belum canggih. Nak kena canggih lagi supaya boleh tengok lebih jauh. Ya, itu dia punya cerita. Maknanya poin yang Ustaz nak bawa di sini ialah banyak ayat Quran pada zaman Nabi belum ditemui lagi jawapan dia. Allah cuma baru tahu je. Ya, contoh macam cerita kita panggil Merin Petah, ya, salah seorang daripada Firaun pada zaman Nabi Musa yang tenggelam dalam the Great Bitter Lakes, yang tenggelam dalam tasik air masin tu, ya, tasik besar yang sekarang ini berada di tengah-tengah terusan Suez, ya. Jadi Allah bagi tahu bahawasanya tubuh Firaun itu, ya, Allah selamatkan. Tetapi yang mana satu, ya, di mana dia berada, itu semua arkeologis lah yang akan buat kajian dan sekarang sudah terbukti. Ya, yang tenggelam itu ialah Merin Petah, bukan Ramses the Second, bukan Ramses the First, bukan Ramses the Third, bukan. Ya, maknanya dengan kemajuan sains dan teknologi, sebahagian daripada persoalan yang disebut dalam Quran telah terjawab. Itu cerita dia. Ya, jadi maknanya Allah cabar kita supaya kita cari jawapan. Ya, dan orang yang cari jawapan tu kalau dia dapat pahala. Ya, ijtihad dia ataupun usaha dia, ya, untuk menemukan jawapan soalan yang dalam Quran tu, alhamdulillah akhirnya Allah bagi pahala pada mereka. Dan confirm sekarang ni, ya, bahawasanya jumlah mereka adalah 7 orang. Kerana Allah dah sebut, bukan Allah saja yang tahu, ya, tetapi Allah bagi juga ilmu itu kepada qalilun. Qalilun maknanya sebahagian, ya, sedikit daripada manusia ada yang tahu. Tetapi Allah kata fala tumari fihim, jangan kamu berbantah Muhammad, ya. Kalau katalah kamu bertemu dengan mereka ni, ya, mereka yang bertemu dengan kita panggil, ya, dengan peristiwa tersebut, katalah, tapi dah tentulah tak kan, sebab peristiwa ni berlaku sebelum Nabi lahir, ya. Tetapi kalau Nabi bertemulah dengan sebahagian daripada, ya, dengan sebahagian daripada kita panggil, ya, dengan sebahagian daripada orang yang masih lagi kita kata membincangkan isu ni, ya. Allah kata fala tumari fihim, jangan, ya, engkau berbantah tentang mereka ni, ya, sebab pada zaman tu belum ditemui lagi, ya, pada zaman Nabi, ya, belum ada
kajian tentang 7 pemuda yang tidur ni, ya, di mana lokasinya belum ada. Jadi kata Allah jangan berbantah tentang mereka ini. Fihim illa mira'an zahira, melainkan bantahan-bantahan yang zahir saja. Ya, sikit-sikit nak bincang boleh, tapi mendalam, ya, itu bukan kerja baginda Nabi lah. Itu umat dia nanti yang cari. Ya, umat dia yang cari. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian kalau kita boleh sebut lagi, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya sambungan dia, wala tastafti fihim minhum ahada. Jadi Allah kata jangan, ya, jangan engkau minta pandangan mereka. Jangan minta salah seorang pandangan mereka ni, jangan minta. Tak payah tanya, ya. Kerana sampai satu hari nanti Allah akan tunjulkan jawapan dia, dan alhamdulillah sudah terbukti sekarang bahawasanya bukan 3 orang, bukan 5 orang, tetapi 7 orang. Ini sudah terbukti, alhamdulillah. Sebahagian kita pun, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah ikut ustaz ke Jordan, ya, ke Amman, kita dah pergi dan dah tengok dah. Dan dah ambil gambar pun situ. Memang dia tulis besar. Ya, The Cave of the Seven Sleepers. Bukan 3 ataupun 7. Selesai. Ya. Kalau kita tengok pada ni ayat 9 sampai 12 ni, ya, sebenarnya ada apa kita panggil, ya, asbab nuzul dia. Ada riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi yang dipanggil sebagai penterjemah Al-Quran. Dalam bahasa Arab kita panggil turjuman Al-Quran. Kerana Nabi pernah doakan dia dengan air ludah Nabi. Ya, dengan air liur Nabi. Ya. Jadi kita tahu, ya, budak-budak kecil ni bila dia baru dilahirkan, kita buat satu proses kita panggil tahnik. Tahnik, ya. Tahnik itu maknanya kita ambilkan sedikit buah kurma, ya, kemudian kita apa kita panggil, kita kunyahkan. Jadi bercampur buah kurma itu dengan air liur orang yang buat tadi. Kalau Nabi lah, ya. Kemudian dicalitkan, ya, dilelangit budak tadi. Inilah yang Nabi buat kepada Abdullah ibnu Abbas. Kerana ketika Abdullah ibnu Abbas dilahirkan oleh ibunya, yakni Lubabah. Ya, kita dah sebut dulu, ya, mak kepada Abdullah bin Abbas, Lubabah binti Al-Haris. Lubabah binti Al-Haris. Jadi Lubabah binti Al-Haris bersalin, suami dia Sayyidina Abbas bawa Abdullah bin Abbas jumpa Nabi untuk ditahnik. Ya. Lalu Nabi tahnikkan dia dengan kurma dan air liur Nabi tadi. Lalu Nabi doakan. Ya, Nabi kata Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pandaikan dia, faqihkan dia dalam agama. Ya. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil. Ta'wil di sini maknanya tafsir Al-Quran. Pemahaman tentang makna Quran. Dan doa Nabi itu sudah tentu mustajab, dan akhirnya apabila dewasa, Abdullah ibnu Abbas menjadi salah seorang daripada pakar dalam bidang tafsir. Ya, kalau kita tengok mana-mana tafsir moden pun, ya, ataupun tafsir silam, baik Ibnu Katsir, Imam Tabari, Al-Qurtubi atau siapa saja, ya, Pak Hamka ke, ataupun tafsir-tafsir di apa kita panggil di Nusantara ni, semua akan quote, ya, buat quotation daripada pendapat ataupun pandangan Abdullah ibnu Abbas. Kerana beliau memang handal. Ya, walaupun dia budak kecil. Ketika Nabi wafat, ya, Nabi wafat umur 63, Abdullah ibnu Abbas baru berusia 13 tahun. Ya, 13 tahun. Maknanya dia dengan Nabi itu tak lama. Ya, lebih-lebih lagi dia duduk di Mekah. Nanti selepas daripada Nabi berkahwin dengan ibu saudaranya Maimunah binti Al-Haris, mak Abdullah bin Abbas tadi Lubabah binti Al-Haris. Adik pada Lubabah tu, Maimunah binti Al-Haris, ya. Jadi bila Nabi kahwin dengan Maimunah binti Al-Haris pada tahun yang ke-7 Hijrah, maka barulah Abdullah bin Abbas ikut, ya. Sebahagian sebut ikut berhijrah nanti. Ya, itu pun selepas, bukan sebaik saja dia berkahwin, ya. Nanti selepas Fatu Mekah, selepas pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, baru dia hijrah ke Madinah. Dapatlah dia tidur di rumah Maimunah melihat ibadah malam Nabi, ya. Jadi maknanya tak lama lah. Sebab Nabi wafat tahun 11. Jadi kalau tahun 8, 9, 10, 11. Maknanya dia dengan Nabi, Abdullah bin Abbas ni, lebih kurang 3 tahun aja. Ya. Jadi sebab itu banyak hadis-hadis yang dia tak dengar daripada Nabi. Dia terpaksa belajar daripada sahabat lain. Ya. Begitu juga turunnya ayat ni di mana, bila dia tidak sehandal seperti mana Abdullah bin Mas'ud ataupun seperti mana Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali daripada awal, ya, daripada awal turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Nabi wafat, Ali bersama dengan Nabi. Ya, jadi Ali lagi alim dari segi bila ayat ni turun, di mana, waktu bila, tahun berapa, itu lagi alim Sayyidina Ali. Tetapi tafsiran ayat tu, itu kelebihan Abdullah bin Abbas. Ya.
walaupun dia lahir lewat, walaupun dia masih kecil, masih muda ketika Nabi wafat, tetapi dengan doa Nabi tadi yang mustajab, maka jadilah akhirnya Abdullah bin Abbas seorang tokoh hebat dalam bidang tafsir. Itu kalau Ustaz bagi tambahan lah ya. Jadi asbab nuzul ikut Abdullah bin Abbas seperti mana disebut oleh Imam At-Tabari, ya, Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, dia sebut bahawasanya 14 ayat tadi daripada ayat 9 ayat 9 sampai ayat 22 yang baru kita selesai ni, 14 ayat ini semuanya turun untuk menjawab persoalan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebab kafir Quraisy kan tanya soalan. Tuan-tuan ingat lagi kan? Ada berapa soalan yang ditanya? Datuk Osman, ada berapa soalan yang ditanya oleh kafir Quraisy kepada Nabi? Berapa soalan yang ditanya? Ya, Datuk Azizul, berapa soalan yang ditanya? Berapa soalan, tuan-tuan? Haji Don, berapa soalan yang ditanya? Tiga. 3 soalan. Nasib baik ada penyelamat. Ya, orang lelaki tak boleh jawab, orang perempuan yang jawab. Ya, jadi 3 soalan. 3 soalan tu, ya, bukan semua. 3 soalan tu bukan semua Allah jawab dalam surah Al-Kahfi. Ya, yang Allah jawab dalam surah Al-Kahfi 2 soalan saja. Ada satu lagi surah kan yang jawab soalan 3 tadi tu. Kat mana? Surah mana Kak Mai? Isra. Surah Al-Isra, surah 17. Al-Kahfi 18. Sebelum Al-Kahfi 17, surah Al-Isra. Jadi 3 soalan ditanya oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy pun tak tahu nak tanya. Kafir Quraisy kan pergi tanya kepada orang-orang Yahudi, ya, padri-padri Yahudi, golongan apa kita panggil alim ulama Yahudi, kan kata mereka di Mekah ada seorang lelaki mengaku sebagai nabi. Ada tak soalan kami boleh tanya kepada lelaki tadi untuk membuktikan dia memang nabi? Itu yang Yahudi daripada kitab Taurat bagi 3 soalan. Ya, itu cerita kita mula-mula dah cerita dulu dah. Ya, bulan lepas dah cerita. Jadi apabila soalan tu dikemukakan, maka Nabi tak boleh jawab. Ya, kerana Nabi punya jawapan berasal pada wahyu. Selagi wahyu tak turun, Nabi tak boleh jawab. Ini kita akan bercerita lepas ni. Jadi 3 soalan tu apa dia? Soalan pertama tentang apa Haji Masya? Soalan pertama. Baru kita habis cerita. Tentang tentang 7 pemuda. 7 pemuda yang tidur. 7 pemuda. Ya, 7 pemuda yang tidur. Itu soalan pertama dia. Soalan kedua apa dia? Ya, soalan kedua tentang pemuda yang menguasai timur dan barat. Ya, seorang pemuda raja yang menguasai timur dan barat. Bukan pemuda, seorang raja. Raja yang menguasai timur dan barat. Ya. Nombor 3 soalan apa Haji Don? Roh. Nombor 3 ialah tentang roh. Ya wa yasaluna ka'an roh. Mereka bertanya tentang roh. Jadi 2 soalan Allah jawab dalam surah Al-Kahfi, 1 soalan Allah jawab dalam surah Al-Isra. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita. Jadi 4 cerita dalam surah Al-Kahfi tu 2 saja daripada soalan. Yang 2 lagi tu Allah tambah sebagai bonus. Ya, sebagai pengajaran kepada kita. Ya. Jadi jangan kita ingat bila Quran letak sesuatu cerita, dia mesti ada soal. Tak mesti. Ya. Kadang-kadang hanya Allah nak tambah kerana sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi petunjuk kepada hamba-hamba dia, Allah tambah cerita. Ya, supaya kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Itu cerita dia. Ya. Okey, cerita pertama selesai. Ya, cerita daripada ayat 9 sampai ayat 22 dah selesai untuk jawab soalan pertama. Ya. Soalan yang kedua itu dijawab nanti di hujung surah ni. Maknanya awal surah ni jawab soalan yang pertama, hujung surah ni jawab soalan yang kedua, ya, dan satu lagi dijawab dalam surah Al-Isra. Okey, ya, selesai. Ayat yang ke-23, kita masuk segmen baru, ya, kisah baru. Ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata para ulama, inilah bukti bukan Nabi Muhammad yang tulis Al-Quran. Ya, maknanya Al-Quran ini bukan tulisan Nabi. Kerana dalam Al-Quran Allah tegur Nabi di banyak tempat. Ya. Macam orang tulis biografi dia lah, ya. Seseorang ahli politik ke ataupun seorang ilmuwan, dia tulis biografi diri dia. Ya, dia tulislah, ya, tentang dia lahir di mana, dia besar di mana, di sekolah dulu dapat nombor berapa peksa, universiti mana masuk, ya. Dia akan ceritalah semua, ya. Tetapi cerita dia tadi kebanyakannya akan cerita benda baik aje. Dia akan cerita benda, ya, di sekolah dulu
tak pernah dapat nombor 2, nombor 1 je. Ya. Pertandingan apa kita panggil sukan pun 100 meter dia juga pingat emas, 200 meter dia pingat emas. Semua pingat emas tu seolah-olah untuk dia seorang, orang lain tak dapat. Dia cerita yang baik saja, ya. Dan di sekolah pun dia kata ada seorang perempuan yang sangat cantik. Dia kata berapa ramai orang cuba pikat tak dapat, saya seorang yang dapat, ya. Dia cerita kebaikan aja. Sebab apa? Sebab manusia tulis sendiri tentang diri dia. Tetapi Al-Quran bukan Nabi yang tulis. Al-Quran semata-mata mutlak, absolute wahyu, revelation daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana dia wahyu, maka ada tempat-tempat dalam Quran yang Allah tegur Nabi. Ya, antaranya ialah ayat 23. Ya, mari kita sama-sama tengok. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Ya, jadi Allah tegur Nabi. Allah kata Muhammad, wala dan janganlah, lam alif besar tu itu ialah larangan. Allah kata janganlah, taqulanna, janganlah sekali-kali kamu berkata, ya, ataupun janganlah pernah kamu berkata. Di mana perkataan sekali-kali atau pernah tu duduk pada nun taukid kat belakang tu. Patutnya Allah kata wala taqul. Tapi tak, ya. Allah tambah nun di belakang. Wala taqulanna. Ya, kalau kita belajar tajwid ataupun bahasa Arab, nun tu dipanggil nun taukid. Nun taukid, ya. Dan nun taukid ada dua. Satu nun taukid yang atas dia ada huruf mati, sukun. Satu lagi nun taukid di atasnya ada syaddah. Ni ada sabdu tu. Ya, cuba perasan. Lam nun kan? Nun tu ada syaddah. Syaddah tu makna sabdu lah orang kita panggil kan. Jadi kalau nun tu atas dia ada syaddah, kita panggil nun taukid tapi yang berat. Nun taukid saqilah. Kalau yang nun atas dia ada sukun, ada huruf mati, itu dipanggil nun taukid ringan. Jadi kalau orang tanya kita, nun taukid ada berapa dalam Quran? Nun taukid ada 2. Satu nun taukid berat yang ada tanda syaddah, ya, W tu. Satu lagi nun taukid ringan yang di atasnya ada tanda mati, ya. Yang ini nun taukid berat, maknanya Allah bagi tahu Muhammad wala dan janganlah taqulanna, jangan sekali-kali kamu berkata, ya. Maknanya do not, apa kita panggil, do not ever say, sekali pun jangan, ya. Jangan kamu bercakap, jangan kamu mengatakan li syai'in tentang sesuatu, ini sesungguhnya aku fa'ilun akan lakukan zalika perkara itu ghadan besok. Ini berkait dengan soalan apa ni orang-orang kafir Quraisy tadilah. Ya, orang kafir Quraisy kan dapat soalan daripada Yahudi kan. Orang kafir Quraisy ya datang jumpa Nabi, dia pun tanya soalan. Muhammad, kau tahu tak cerita tentang 7 pemuda? Ya, soalan pertama. Soalan kedua, kau tahu tak tentang seorang raja yang berkuasa menguasai timur dan barat? Muhammad, kau tahu tak tentang roh? 3 soalan dia tanya. 3 question posted to Nabi. Ya. Nabi pun kata, esok aku akan jawab. Nabi tak sebut pun insya-Allah. Ya, itu yang Allah tegur tu. Sebab tu Allah kata jangan sekali-kali, ya, do not ever say, ya, about something, tentang sesuatu bahawasanya tomorrow I will answer. Tomorrow I will do. Tak boleh, tuan-tuan. Melainkan kita kena kata illa an yasha Allah. Melainkan, ya, dia mengatakan bahawasanya insya-Allah, ya. Ayyasha Allah maknanya insya-Allah. Jadi melainkan macam orang jemput lah kan. Ya, tuan-tuan jemput seseorang datang rumah, kata ustaz datang rumah besok. Ya, kita kata insya-Allah, kena ada insya-Allah. Insya-Allah ustaz datang. Ya, insya-Allah kalau tak ada aral melintang, kalau orang Melayu kan dia tambah lagi. Kalau tak ada halangan, tak ada aral melintang, insya-Allah sampailah saya di rumah anda. Ya. Tapi tetap kita lapik dengan insya-Allah. Itu adab dia. Maknanya, ya, walaupun ada hukum di sini, dia juga melibatkan adab. Ya, macam kita nak pergi rumah orang lah, kita nak masuk kan. Kita kena bagi salam. Ya, dan kita kena minta izin. Ya, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita kata begitu, ya. Jadi kalau kita bagi salam tu sekali, ya, kita tunggu. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan cepat-cepat sangat. Bagilah apa ni ruang sikit kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu kejap, tak ada siapa jawab. Kemudian kali kedua ulang, kali ketiga ulang. Kali ketiga kalau tak ada jawapan, mana kita kena balik. Ya, Islam ajar kita macam tu.
Ya, kita kata nak bawa balik, tengok kereta dia ada depan rumah. Motor pun ada, ya. Tengok tak ada kunci pagar apa semua sebagainya, menunjukkan dia ada di rumah. Memang dia ada di rumah, tetapi dia mungkin tidak bersedia untuk menerima tetamu. Ya, jadi kita kena faham tu dari segi adab tu. Kalau kita terjah juga masuk, saya bagi salam awak tak dengar. Ya, memanglah rumah dia banglo besar, ya, macam istana rumah dia. Jadi dia duduk di dapur, ya. Jadi kita tak dengar. Jadi ada tak peralatan lain? Ada. Apa dia? Kan ada loceng tu, tekanlah loceng tu. Tapi Nabi kata, apabila kamu nak masuk sesebuah rumah, kamu kena bagi salam dan minta izin. Tak ada pula Nabi kata tekan loceng. Ya. Ini manusia tak tahu macam mana nak bagi tahu. Ya. Maksudnya ni orang tak bijak lah. Ya, sebab dia tak faham minta izin tu macam mana. Bagi salam tu pun, mana kita minta izin nak masuk lah. Kemudian kalau dia datang, ya, kalau dia jawab waalaikumsalam warahmatullah, kita pun kena tanya, boleh kami masuk? Sesuai ke kami datang ni? Tu minta izin lah tu. Ya, kalau dia tak jawab, tak buka pintu pun, mana dia tak bersedia. Sebab tu kita ada phone kan. Kita ada alat komunikasi, kita boleh hantar mesej dulu. Kita nak pergi rumah dia pukul 11 pagi, ya. Pagi-pagi lepas subuh tu hantar dulu mesej. Bagi tahu, ni Haji Mat Syah, Ustaz nak datang rumah lah hari ni. Ya, boleh tak? Free tak? Kalau hari ni tak boleh, esok boleh Ustaz. Maknanya kita dah minta izin lah tu. Ya, dia kata besok. Besok pukul apa Haji? Yang sesuai pukul apa? Ya, jadi Haji Mat Syah kata Ustaz datang dalam pukul 1:30 lah, ya, ataupun 12:30. Dia kata tu time makan tu. Tak memberatkan ke waktu macam tu? Dia kata tak apa. Tak ada masalah. Memang kami pun memang nak minta Ustaz makan tengah hari di sini. Kalau dah cakap macam tu, clear lah. Ya. Tapi kalau dia kata, boleh Ustaz nak datang dalam pukul 10 ke? 10 kita tahulah. Ya. Kalau pukul 10 tu makna sarapan, pandai-pandailah sarapan kat rumah. Takkan pukul 10 tu kita datang nak makan sarapan rumah Haji Mat Syah. Ya. Sebab manusia ni Allah bagi akal untuk fikir. Ya. Kalau kata Ustaz datang 7:30 tu mana dia nak suruh kita sarapan lah tu. Ya. Tapi kalau kita datang pukul 10 atau pukul 11, ya, bukan time sarapan. Nak kata lunch pun tak juga. Mungkin dia nak bagi brunch. Ya, nampak tak tuan-tuan? Sebab itu, dalam bab yang berkaitan dengan hukum yang melibatkan ayat Quran dan hadis, kita jangan faham secara literal. Memang ayat tadi. Ya, apabila kamu nak masuk rumah seorang, ya, maka hendaklah kamu memberi salam, ya, dan minta izin, ya, kepada tuan rumah tadi. Tak ada pula sebut tekan loceng. Tekan loceng tu maksudnya salah satu daripada cara minta izin lah tu. Ya, jadi jangan kita terlalu literal sangat, ya, dalam memahami sesuatu teks ayat Quran maupun hadis. Ya, okey, clear. Jadi balik pada cerita tadi, Allah tegur kerana Nabi kata esok aku akan jawab. Inni fa'ilun zalika ghadan. Mana perkataan esok tu? Ghadan. Ghadan tu esok. Tomorrow, ya. Tu makna dia ghadan tu. Illa an yasha Allah, melainkan, ya, dengan engkau mengatakan insya-Allah. Kalau insya-Allah okey. Ya. Kemudian Allah kata wazkur rabbaka, dan ingatlah, ya, ingatlah akan rabbaka, akan Rabbmu, Tuhanmu. Ya, ini bukan ilah. Kalau ilah Tuhan yang disembah. Ini tiga ni Rabb tadi kan. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, dan Tuhan yang memberi rezeki. Dah jawab dah. Ya, setiap kali kita jumpa Rabb ni mesti kita akan terjemahkan begitu. Ya. Ada tak makna lain? Of course, dah tentulah banyak lagi makna lain, tapi itu makna yang kita kata yang utama. Kerana bila kita sebut Allah yang mencipta, itu dulu. Selepas cipta barulah Allah takbir, Allah urus. Ya, salah satu cara Allah urus dengan memberi rezeki. Kalau tak bagi rezeki macam mana tuan-tuan? Macam sekarang kan? Ya, orang sibuk duk sebut bajet, kita kata. Sebab apa? Sebab rakyat susah. Ya, yang senang tak apalah, tuan-tuan senang okeylah. Ya. Tapi orang yang susah macam mana? Ya, nak buat pengeluaran KWSP apa semua sebagainya kan? Kerana apa? Sebab memang susah. Ya. Jadi isunya sekarang ialah sejauh mana rakyat boleh dibantu. Tu ceritanya. Ya. Kalau Allah, ya, Allah bagi semua makhluk ni dah ditetapkan rezeki dia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia yang mengurus peruntukan tadi. Kalau kita kerja dengan syarikat, maknanya syarikatlah yang bayar gaji pada kita. Ya. Kalau kita berniaga, maknanya pembeli-pembeli lah yang bagi rezeki kepada kita. Macam itulah maksud dia.
Tapi segala-galanya of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita. Okey, jadi ingatlah Tuhan yang mencipta kamu. Idza nasita, kalau kamu lupa. Jadi kalau kita lupa, kita kena sebut. Ya, kita kena ingat Allah. Ya, Allahu Akbar. Apa jawapannya, lupa lah. Ya, kita kena sebut Allah. Biasa orang sebut Allah sebab Allah dah bagi tahu dah. Kalau kamu lupa, idza nasita, kalau kamu lupa, wazkur rabbaka, maka sebutlah nama Tuhanmu. Allahu Akbar. Ya, Allah, Allahul Alim, kita kata. Allah Maha mengetahui. Allahul Hakim. Allah Maha bijaksana. Kita sebut ya sifat-sifat nama Allah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil? Ini trik dia, teknik dia. Ya, kalau kita lupa, kita sebut nama Allah. Ya. Wa qul asa an yahdiyani rabbi. Ya. Wa qul asa an yahdiyani rabbi. Mudah-mudahan bila kita sebut nama Allah ataupun sifat-sifat Allah itu, mudah-mudahan asa tu mudah-mudahan an yahdiyani rabbi. Mudah-mudahan ya, Rabbi Tuhan yang mencipta aku, yahdiyani akan bagi hidayah pada aku, akan bagi petunjuk. Ya, bila kita dah lupa, kita pun tak tahu. Ya, kita pun ya Allahu Akbar. Ya, ya Allah tolonglah. Ya, kita kata sebagai contoh. Jadi Allah pun bagi hidayah. Li aqraba min hadza rasyada. Jadi Allah yang akan bagi hidayah, bagi petunjuk kepada jawapan petunjuk yang paling dekat. Li aqrab. Aqrab tu makna yang paling dekat. Ya, bagi jawapan yang paling dekat, paling tepat. Ya, macam kita apa kita panggil? Kita orang tanya kita lah. Ya, tentang sesuatu kita tak ingat secara pasti. Ya, dia kata ingat tak sampai muka surat berapa kita belajar minggu lepas? Tak ingat, tapi dalam 22, 23 macam tu. Maknanya kita minta Allah ya bagi petunjuk tak. Kata baru sampai ayat 18 jauh sangat. Bagi yang paling dekat. Ya, li aqraba min hadza rasyada. Rasyada tu petunjuk. Ya. Li aqraba min hadza. Dengan petunjuk atau jawapan yang paling dekat, paling menepati jawapan tu. Ya. Kemudian jawapan dia. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sini. Berapa lama mereka tidur dalam gua tu? Ya, ini baru jawapan dia. Sebenarnya patutnya selesai dah pada 14 ayat tadi, tak Allah sambung. Ya, sebab segmen yang kedua ni ada kaitan juga. Ya, ni masih ada kaitan lagi dengan apa kita panggil ya, dengan apa ni persoalan tadi. Ya, masih belum selesai lagi. Walaupun sebab nuzul tadi sebut ya, ayat 9 sampai 22 ni turun untuk menjawab soalan. Ini adalah tambahan kepada soalan tadi. Sebab kita pun tak tahu berapa lama tidur. Wala bisu fi kahfihim ya. Dan mereka telah tidur fi kahfihim, di dalam gua tersebut, salasa 3 mi'atin ratus ya, sinin tahun, 300 tahun. Mereka tidur 300 tahun ya. Wazdadu tis'a, dan mereka tambah 9 tahun lagi. Apa ni yang mana satu ni? 300 tahun ke 309 tahun? Ya. Sebenarnya di sini kata para ulama, Allah nak ajar kita bahawasanya ya, dua jawapan tu betul, tapi mengikut kalender yang berbeza. Sebab dalam dunia yang ada sekarang ni, dunia moden kita ni, ada dua kalender yang dominan kan. Satu kita panggil kalender Masihi, satu lagi kalender Hijrah. Macam kita gunalah, dua-dua boleh. Ada orang kata tak boleh, kita tak boleh pakai kalender Masihi, kena pakai kalender Hijrah saja. Siapa kata? Quran pun iktiraf dua-dua kalender. Ya. Tapi nanti kita tak ada pun tulis kalender sini, memanglah. Ya. Takkanlah Quran nak sebut kalender Hijrah, kalender Masihi, kitalah yang kena faham maksud Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab Allah menggunakan dua ya, bilangan tahun. Yang pertama 300 tahun, yang kedua 300 campur 9, 309 tahun. Jadi yang 300 tahun tu mengikut kalender Masihi. Maknanya kalau ikut kalender Masihi, 300 tahun mereka tidur. Ya, 300 tahun mereka tidur. Tetapi kalau ikut kalender Hijrah, berapa? 309 tahun. Ya, kerana apa? Kerana setiap 100 tahun Masihi, kita kena tambah 3 tahun Hijrah. Ya, sebab kalender Masihi dari segi apa kita panggil lebih panjang ya daripada kalender Hijrah. Sebab kalender Hijrah hanya 29 hari ataupun 30. Kalender Masihi ada 31. Ya, jadi ada 6 kan? Ada 6 bulan yang 31. Ya. Yang lain yang bakinya 30.
ataupun 28 lah untuk Januari, untuk Februari, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu dua-dua kalender ada pengiktirafan. Allah recognize dua-dua. Jadi boleh kita pakai dua-dua kalender boleh, tak ada masalah. Ya. Cuma yang lebih tepat sudah tentulah pakai kalender hijrah. Ya, yang lebih tepat lah, ya, sudah tentu pakai kalender hijrah. Ya, tetapi kalender Masihi tak ada masalah, boleh. Ya. Cuma dari segi apa kita panggil, ya, sebab kalender hijrah ni bermula daripada tenggelam matahari. Ya, bila tenggelam je matahari sudah masuk hari baru. Sedangkan kalender Masihi 12:01 minit baru kira hari baru. Itu saja cara dia. Ya. Okey, seterusnya apa lagi? Qulillahu a'lamu bima labisu. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakanlah Allah yang Maha tahu bima labisu. Berapa tahun sebenarnya mereka tinggal, mereka duduk di situ, Allah yang Maha tahu. Ya, Allah dah sebut tadi. 300 tahun ataupun 309 tahun. Maknanya kalau Allah tak sebut, tak bagi tahu, tak tahu kita, tuan-tuan. Kita pun tak tahu berapa lama mereka tidur. Ya, tetapi kerana Allah Maha tahu, Allah bagi tahu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu, bagi Allah itu segala sesuatu, ghaibus samawat, benda-benda yang tersembunyi, benda-benda yang ghaib, sama ada as-samawat di langit, wal ardi ataupun di bumi, semuanya Allah tahu. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak benda dalam dunia ni yang belum terungkai lagi. Belum terungkai. Kita pun tak tahu jawapan dia. Ya, macam cerita Firaun mana yang tenggelam, dah terungkai, dah tahu dah. Banyak orang duk sebut Ramses II. Tak. Kerana apabila Dr. Maurice Bucaille, ya, pakar surgeon kan daripada Perancis, ya, apa seorang Muslim, bila dia datang, bila dia dapat tugasan untuk buat postmortem kepada beberapa mumia yang ditemui di Luxor, ya. Jadi kerajaan kerajaan Mesir lantik dia sebagai salah seorang daripada doktor pakar yang buat kajian, ya. Jadi dia pun buat kajian dan dia buat postmortem, ya. Bila dia buat postmortem, barulah dia tahu Firaun mana yang dia punya tubuh dia paling banyak garam air masin, ya. Memang semua mummification memang pakai garam. Mummification kan, pengawetan ni memang pakai garam. Ya. Cuma di mana yang paling banyak tubuh Firaun, mana yang paling banyak garam? Pasal dia tenggelam mati. Ya, mati itu pun mati air masin. Sebab the Great Bitter Lakes tu di tengah-tengah terusan Suez sekarang, dulu tak ada terusan Suez. The Great Bitter Lakes tu dia bukan satu. Dia sebab tu dia panggil lakes. Dia ada 3 tasik besar. Dan tasik itu adalah tasik air masin. Itu sejak zaman berzaman lagi. Dia bukan baru jadi air masin. Ya, dia memang daripada dulu lagi. Jadi dia duduk di tengah-tengah Mesir. Sebab kita kena ingat Nabi Musa dan Bani Israel menuju ke Palestin, bukan menuju ke Arab Saudi. Ya, kalau menuju ke Arab Saudi itu kena seberang laut kita panggil, ya, terusan Suez, Laut Merah. Tapi mereka tak pergi ke Laut Merah, mereka pergi ke atas, sebab Palestin tu duduk di utara sana. Ya. Jadi oleh kerana itu mereka pergi melalui tasik tadi. Tasik tu tasik air masin. Dan peristiwa tu berlaku dalam masa 1 hari. Tuan-tuan, kalau daripada sebelah sini Mesir nak pergi ke Arab Saudi, nak seberang Laut Merah tu tak boleh ambil masa 1 hari, tak cukup, tuan-tuan. Orang naik kapal pun 2 hari. Ya, 2 hari 1 malam ataupun 2 hari 2 malam. Kalau nak berjalan, tuan-tuan kena ingat, ya, Ibnu Katsir kata jumlah yang menyeberang tu 600,000 orang. Bani Israel 600,000. Ya, itu bukan ambil masa sekejap. Ya. Jadi maksudnya kalau tasik, ya, senanglah, selesai 1 hari boleh. Ya, tapi kalau lautan, tuan-tuan kena tengok kedalaman. Laut tu dalam. Tasik tidak sedalam seperti mana laut. Itu panjang lebih. Kalau zaman cerita Nabi Musa nanti kita akan cerita lebih detail. Ya, tapi kalau orang tanya kita itu, sebab apa? Sebab medical punya ya, medically speaking, scientifically speaking sudah dibuktikan yang mana satu. Ya. Jadi banyak orang ingat sebab dia kata mestilah Laut Merah kan, sebab Laut Merah air masin. The Great Bitter Lake itu pun memang tasik air masin. Ya, dan dia berada di tengah-tengah, lebih menasabah, ya, untuk Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang, ya, sebab lebih dekat jalan nak pergi ke Palestin. Ya, itu dari segi logik. Sebab tu cuba tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca Maurice Bucaille punya kajian. Ya, sebab dia yang buat perbandingan. Ada buku, ya, antara Bible, Quran dan Sains. Dia ada tulis satu buku in English.
Ya, Bible, Quran and Science kalau tak salah ni. Ya, tuan-tuan e-book sajalah, tak payah beli pun. Apa ni, Google aja, nanti jumpalah buku tu, boleh baca secara percuma aje. Okey tuan-tuan, selesai ya. Kita balik pada perbincangan kita. Jadi apabila Allah dah sebut 300 tahun ikut kalender Masih ataupun 309 tahun ikut kalender Hijrah, ya, maknanya kalau Allah tak bagi tahu, kita tak akan tahu. Kerana Allah yang tahu, ya, benda-benda yang tersembunyi sama ada di langit maupun di bumi. Absir bihi, ya, alangkah terangnya penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha tahu. Sebab Allah yang saksikan benda tu, ya. Wa asmi, dan alangkah, ya, alangkah apa kita panggil, ya, alangkah apa kita panggil, kalau penglihatan paling terang lah, ya. Kalau pendengaran kita nak sebut apa, ya, paling tajam pendengaran. Ya, jadi Allah yang tahu, dia punya perbincangan macam mana keadaan berlaku, sebab semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyrik fi hukmihi ahada. Jadi Allah kata ma lahum min dunihi, ya, tiada bagi mereka selain daripada Allah wali. Wali maknanya pelindung. Tak ada siapa nak minta lindung, minta lindung pada Allah, kita panggil wali. Sebab tu seorang perempuan bila dia nak kahwin, yang kahwinkan dia ialah wali dia. Siapa wali dia? Bapak dia lah. Ya, sebab bapak tu lah penjaga anak dia. Ya, kalau bapak tu dah meninggal, kata contoh datuk dia ada, datuk dia boleh walikan. Ya, kalau tak ada juga, ya, saudara lelaki dia, sama ada abang perempuan tadi ataupun adik dia boleh jadi wali. Ya, itu Islam dah tetapkan. Sebab wali tu makna pelindung. Ya, penjaga dia. Kemudian apa lagi? Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Wala, dan tidak ada, ya, yang apa kita panggil bersekutu dengan Allah. Tak ada yang kerjasama dengan Allah. Semua Allah buat sendiri. Ya, Allah boleh lantik malaikat, Allah boleh lantik rasul. Kerana Allah tu berkuasa. Sebab tu Allah boleh lantik. Ya. Tetapi macam tadilah, ya. Kalau Allah nak buat semua sendiri, Allah Maha berkuasa. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha kaya, ya, Maha berkuasa. Tak perlu bantuan daripada mana-mana makhluk. Jadi dalam menentukan sesuatu perkara, di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala mengurus bumi ini, mengurus alam keseluruhan ni, tak ada siapa yang apa kita panggil, ya, yang jadi partner pada Allah, tak ada. Ya, rakan kongsi Allah tak ada. Allah, ya, sebab Allah tu Al-Hayyu, ya, Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Mana Allah buat sendiri. Ini ayat akidah ni tuan-tuan, ya. Ayat yang ke-26. Selesailah, ya. Tu cerita dia, ya. Kemudian Allah tambah lagi. Allah kata watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu, dan bacakanlah. Ya, watlu tu daripada perkataan tilawah. Ya, watlu, dan bacalah, tilawahlah. Ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Min kitabi rabbika, daripada kitab yang Tuhan yang mencipta kamu telah utus. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang boleh mengubah kalimat-kalimat Allah. Ya, sebab tu kalau kita nak terjemahkan kalimat ni sebagai lafaz-lafaz Al-Quran pun betul. Kalau ada je orang tukar Quran, dah tentu ada orang tegur. Dah tentu ada orang betulkan. Takkan boleh siapa-siapa nak ubah Quran. Itu kalau kita terjemahkan kalimah itu dengan makna kalimat-kalimat Quran. Tapi kalau kita nak kata kalimah tu sebagai, ya, makna perintah ataupun ketetapan takdir Allah, sama juga. Tak ada siapa yang boleh mengubah. Melainkan Allah yang nak ubah dia. Ya, kalau Allah nak izinkan berubah, itu adalah dalam ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berusaha saja. Ya, macam kita selalu sebutlah, ya, dalam peperiksaan trial exam, ya, dalam trial exam, ya, anak kita ambil SPM contoh, ya, dalam trial exam anak kita dapat 7A je. Ya, kawan-kawan lain dapat 12A, 10A, 11A, ya. Jadi anak kita rasa macam demotivated lah sikit. Dia dah belajar dah, ya, tapi dalam trial exam, ya, trial exam tu bulan 6 kita kata, ya, dia dapat 7A je. Tapi kita bagi motivasi pada dia. Kita kata jangan putus asa. Abang dah belajar dah, ya. Cuma mungkin rezeki belum ada lagi, ya. Cuba abang tengok di mana abang buat kesilapan. Kita pun, ya, sama-sama bantu anak kita. Mungkin teknik dia jawab tak betul. Ya, ilmu tu dah ada, cara dia jawab tak betul. Ya. Jadi cuba tengok balik. Akhirnya dia dapat, ya. Rupa-rupanya apa kita panggil, soalan tu nak dia jawab 5 soalan, jawab 3. Ya. Jadi dia 5 soalan dia jawab 4. Maknanya dia sudah ambil masa
untuk jawab satu soalan lagi. Sedangkan dia tak perlu jawab soalan yang keempat. Dia hanya jawab 3 saja. Ya, jadi dia patut dia kata kelang kabut. Jawab tu rasa-rasa tak confident. Rupanya dia buat kesilapan. Kita bagi motivasi. Suruh dia betulkan kesilapan dia. Ya. Jadi senarai pihak sekolah dah keluarkan senarai. 5 pelajar terbaik harapan sekolah. Anak kita tak masuk. Pasal dalam trial exam dia dapat 7A je. Ya. Tengok-tengok dengan apa kita panggil usaha dia betulkan kesilapan yang dia buat. Masa SPM betul-betul dia jadi salah seorang daripada 5 pelajar terbaik. Asalnya tak. Ya. Adakah takdir dia telah diubah? Sebenarnya dalam Lauh Mahfuz Allah Maha tahu dah. Memang dia 5 terbaik. Tapi sebab apa trial tu? Sebab ini sebagai ujian pada manusia. Ya, Allah nak tengok dia boleh sabar tak? Boleh apa kita panggil? Ya, boleh menyedari tak perkara ini merupakan teguran ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin masa dia belajar untuk trial exam tu ada sekali tu ya, belajar larut malam sampai tak sembahyang subuh kita kata. Belajar tu memang wajib lah ya, tapi solat itu fardu. Jadi mana tinggi wajib dengan fardu? Fardu tu lagi tinggi. Ya, jadi walaupun sibuk dengan tanggungjawab sebagai pelajar, solat tak boleh tinggal. Ya, dia pun menyedari mungkin sebab solat tak buat kot tu yang dapat 7A je. Tapi alhamdulillah dibaiki bila betul-betul punya exam, ya, real SPM exam, dia skor dapat 12A ataupun 11A. Contohlah, ni Ustaz buat contoh ya bagaimana semua dalam pengetahuan Allah. Kita usaha dan ikhtiar saja. Berjaya atau tidak tu cerita lain. Ya, kerana semua dalam pengetahuan Allah. Jadi la mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang mubaddil. Tidak ada yang boleh mengubah, merubah ya li kalimatihi. Perintah, ketetapan, perkataan Allah tak ada siapa yang boleh ubah. Walan tajida. Ya, lan tu pun never maknanya. Ya. Walan tajida. You will never. Ya. Engkau tidak akan mendapati min dunihi selain daripada Allah multahada, tempat berlindung. Ya, jadi kalau kita nak lari pun tak ada tempat nak lari sebab semua atas muka bumi ni, planet mana sekalipun semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata malas duduk bumi lah, nak duduk di Marikh sana, di Mars, ya, pergilah. Tak ada masalah nak pergi kalau boleh pergi. Ya, sebab kita kata kalau duduk Marikh ni tak payah sembahyang. Duduk Malaysia, duduk di bumi ni kena solat 5 waktu. Duduk sana tak payah, sama. Duduk di mana sekalipun solatnya tetap 5 waktu juga. Ya, jadi tidak ada tempat berlindung melainkan kepada Allah. Okey, selesai tuan-tuan. Setakat ni ada tak soalan apa-apa nak tanya? Tuan-tuan, sebelum kita sambung. Kalau ada lah, silakan. Ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tengok ayat 25 tu. 25. Maknanya Allah iktiraf juga kalender Masihi kan? Ya, betul. Bermaksud kalau macam kita baca Al-Kahfi lepas maghrib hari Jumaat tu, dikira jugalah. Itu pengiraan tu tak, pengiraan macam mana maksudnya? Kita kan kena baca Al-Kahfi hari Jumaat kan? Malam Jumaat. Bermula sampai daripada malam. Bermula pada malam Jumaat, hari Khamis tu lah. Sampai ke maghrib keesokan hari tu. Sebelum maghrib. Sampai sebelum maghrib. Maknanya kalau macam Allah iktiraf iktiraf kalender Masihi, hari Sabtu, kiranya hari Sabtu lah kan, selepas maghrib tu. Masih boleh baca? Masih boleh baca lah kan, sampai pukul 12 malam. Jawapannya tak boleh. Pasal bila Nabi sebut tu, Nabi sebut dalam konteks kalender hijrah. Pasal Nabi sebut. Kan Nabi sebut, ya, apa Nabi sebut? Nabi kata, man qara'a suratul kahfi, sesiapa yang baca suratul kahfi lailatal jumu'ah. Sebab Nabi sebut tu sebagai seorang Arab yang Nabi apa kita panggil, yang Nabi cakap tu dengan siapa? Dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab dan juga masyarakat non Arab tapi yang duduk di bumi Madinah pada masa tu. Ya, di bumi Mekah pada masa tu. Ada 2 je lah. Ya, masyarakat Arab lah. Jadi apa Nabi kata? Man qara'a, sesiapa yang membaca suratul kahfi, surah kahfi, lailatul jumu'ah. Ya, bukan lailatul sabt. Ya, bukan Sabtu. Ya, malam Jumaat. Malam Jumaat tu bila? Malam Jumaat tu bukan ikut kalender apa ni, masih kalender hijrah. Ya, malam Jumaat bila malam Jumaat? Malam Jumaat maknanya Khamis malam Jumaat. Bermula daripada maghrib Jumaat. Ya, maknanya hari ni hari Khamis, tenggelam je matahari, masuk hari Jumaat. Itu Lailatul Jumaah. Dalam hadis lain sebut, ya, man qara'a suratul kahfi yaumal Jumaah.
pada hari Jumaat. Ya. Soalan bagus soalan tu, ya. Soalan lain pada yang lain, ya. Tetapi jawapannya tetap, ya, malam Jumaat ikut kalender hijrah sampailah tenggelam matahari petang tersebut. Bukan konteksnya konteks Masihi, bukan. Sebab kita tak boleh, memang Allah iktiraf, ya, tapi pengiktirafan Allah tu dalam konteks tadi tu. Ya. Sebab kadang-kadang bila kita baca sesuatu, kita cuba memperluaskan dalam semua konteks, tak. Ya, macam Ustaz sebut sebelum ni lah, ya. Seperti mana soalan yang pernah ditanyakan. Kita sebut tentang kucing. Ya, mana sesiapa yang kadang-kadang kucing ni kucing jiran, kucing liar. Ya, tapi dia datang, ya, sebab kucing ni merupakan binatang peliharaan. Walaupun kadang-kadang dia tak ada tuan, ya, stray cats, tapi dia datang juga. Bila kita bagi makan, datang juga. Ya, kita tak halau kita bagi dia makan. Ya, dan Ustaz sebut, ya, ini bukan Ustaz yang sebut, ni para ulama lah sebut. Orang yang apabila kucing-kucing ni pun datang ke rumah dia, ya, mudah-mudahan itu salah satu tanda rezeki dia berkat. Ya, duit gaji, duit perniagaan, ya, yang dia dapat tu mudah-mudahan berkat. Dengan sebab berkat tu kucing-kucing pun datang untuk makan di rumah dia, ya. Dan kita tak halau pun dapat pahala kita. Tapi kita tak boleh luaskan makna binatang tadi kepada lipas, ya, kepada semut dan sebagainya, ya. Lipas sebagai contoh, binatang perosak. Kita tak bolehlah luaskan macam tu. Ya, kerana yang disebut oleh para ulama tadi binatang peliharaan. Kita tak pelihara lipas dan kita tak pelihara semut. Jadi dia tak masuk. Sama macam ni juga, ya. Walaupun soalan tu bagus, ya. Memang Ustaz boleh angkat tabik lah, ya. Tak ramai orang fikir macam tu. Tak pernah ada orang soal macam tu, ya. Tapi alhamdulillah soalan ni bagus. Ya, soalan Linda tu bagus, ya. Terima kasih. Ya, dia buka minda juga. Tetapi maksud Nabi tadi, sesiapa yang baca suratul Kahfi pada malam Jumaat. Satu lagi riwayat, sesiapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Ya, konteks Nabi itulah konteks, ialah konteks kalender hijrah, bukan kalender Masihi. Ya, kalau nak cerita banyak nanti. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita pakai kalender Masihi tak kena dia. Kerana kalender Masihi ni, ya, dia mula daripada apa kita panggil, ya, 12.1 malam. Ya, 12.1. Mana kalau kita nak pakai kalender Masihi, siapa yang baca selepas maghrib tak masuk lah. Ya. Tapi macam tadilah, ya, kita pakailah dua-dua kalender. Dalam konteks hadis tadi tak macam tu. Ya, konteks hadis tadi dia merujuk kepada apa kita panggil, ya, kepada persoalan kalender hijrah bukan Masihi. Sebab kalau kita generalize soalan tadi, dia akan melibatkan benda lain nanti. Sebagai contoh korban kita kata. Ya, dalam bentuk korban. Ya, korban nanti macam mana? Ya, sebab dalam korban kita panggil udhiyah. Udhiyah tu maknanya siang saja, waktu duha. Ya, kita tak boleh extend dia sampai ke apa kita panggil lepas pada zuhur. Ya, sebab dalam konteks kalender Masihi selagi belum malam maknanya itu siang. Selagi belum malam kan? Maknanya selagi asar. Asar boleh tak sembelih? Boleh. Ya, kerana itu pakai kalender Masihi. Kerana siang, ya. Tetapi kalau dalam konteks kalender hijrah tak boleh. Kerana bila kita kata siang itu siang sebelum zuhur saja. Selepas zuhur tak boleh. Tak ada orang sembelih lepas zuhur. Kalau dia sembelih juga lepas zuhur, makruh hukum dia. Ya, jadi kita tak boleh generalizekan hukum tu macam tu. Nanti cerita tentang apa? Tentang mabit di Muzdalifah, tentang wukuf ada banyak nanti. Kalau kita benarkan pentafsiran, ya, buka kepada dua-dua kalender tu, ada banyak kacau bilau berlaku nanti dalam soalan hukum, tuan-tuan. Ya, saya nak stop kat situ je. Ya, sebab kalau nak bincang panjang boleh je. Tapi macam tadilah, ya. Apabila kita generalizekan sesuatu hukum, penggunaan dua kalender tadi, dia akan melibatkan banyak hukum-hukum lain. Persoalan puasa Arafah, ya, persoalan mabit di Muzdalifah, persoalan wukuf di Arafah lagi, persoalan korban, macam-macam. Ya, jadi konteksnya apabila Nabi sebut adalah konteks apa? Ia adalah konteks padang pasir negara Arab, mana di Hijaz. Ya, macam Ustaz bagi contoh satu. Ni keluar sikit, bukan pakai kalender. Bila Nabi sebut, Nabi kata, ya, apabila kamu nak buang air, jangan hadap kiblat. Itu umum. Apabila kamu nak buang air, sama ada air kecil atau air besar, jangan pandang kiblat. Dan jangan membelakangi kiblat. Dua-dua tak boleh.
Ya, maksudnya kalau kita nak buang air ataupun kat rumah kita nak buat tandas, jangan buat tandas itu menghadap kiblat dan jangan buat tandas itu membelakangi kiblat, jangan. Ya. Kemudian Nabi kata, ya, menghadaplah ke timur ataupun ke barat dalam hadis tu. Ya, Ustaz sebut sekali lagi. Nabi kata kalau kamu nak buang air, jangan hadap kiblat. Ya, Datuk Osman, jangan hadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tu clear lah kan? Kemudian Nabi tambah lagi dalam hadis tu. Nabi kata apa? Ya, Nabi kata hadaplah ke timur dan ke barat. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi cakap dalam konteks Nabi duduk di Madinah. Ya, sebab ada banyak ayat Quran dan hadis yang berkait dengan ya, time and space factor. Maknanya faktor tempat dan masa. Jadi kalau kita apply lah perkataan Nabi tadi di Malaysia, susah kita. Kerana di Malaysia memang kiblat kita ke timur. Ya, ke barat, sorry. Memang kiblat kita ke barat. Jadi kalaulah di Malaysia kita buang air menghadap ke timur atau menghadap ke barat, salah tak? Kat Malaysia. Salah. Pasal timur dan barat tu ialah menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi konteks hadis tadi tu di mana? Konteks hadis tadi tu di Madinah. Siapa yang duduk di utara Madinah macam Mekah, macam Syam, macam Palestin, dia tak boleh ya apa kita panggil menghadap ke selatan atau utara sebab itu kiblat. Sebab itu Nabi kata hadaplah ke timur dan barat. Tapi dalam konteks orang yang duduk ya pasal masa tu kan kita mana orang di sebelah timur ni belum masuk Islam lagi zaman Nabi tu. Ya, kan masih di Hijaz di Arab Saudi lagi masa tu. Dalam konteks kita tak boleh. Ya, kerana apa? Kerana ada time and space factor. Dan ada banyak benda lagi yang perlu kita ambil perhatian. Ustaz boleh tambah satu lagi lah. Ya. Apa dia? Nabi sebut, sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati. Man ahya ardan maitatan. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati. Maknanya tanah tu idle land. Kita pergi satu tempat, ya, tanah tu tak ada siapa-siapa buat kerja. Kita tengok, kosong tanah ni. Ya. Kemudian Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan tanah yang idle tadi, tanah yang mati tadi, fahiya lahu, maka tanah tu jadi milik dia. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita pakai hadisnya hadis sahih. Kita pergi mana-mana, pergi ke apa kita panggil ya, pergi ke mana, area mana Haji Mat Syah, area mana-mana lah. Kita tengok kosong tanah ni, tak ada siapa buat pun, tak ada pula dia tulis no trespassing apa semua, kita pun tanam sayur kat situ. Ya, kita pun tanam sesuatu kat situ, buat rumah ke apa, ya. Nak cari pasal. Ya. Nak cari pasal sebab apa? Sebab yang Nabi cakap tadi dalam konteks masa Nabi jadi apa? Jadi pemerintah di Madinah. Tu masa zaman Nabi jadi pemerintah di Madinah. Sebab itu Saidina Umar bila dia naik sebagai khalifah, dia telah buat sesuatu yang berbeza dengan Nabi tadi. Ya, dia tak teruskan apa yang Nabi sebut tadi. Sebab itu zaman Nabi, orang-orang Yahudi boleh mendapat hasil daripada kurma di Khaybar. Pasal dalam perang Khaybar Nabi menang, para sahabat menang. Nabi benarkan orang Yahudi untuk bertani di situ. Ya, dan mereka bagi separuh hasil kepada orang Madinah. Tapi zaman Umar tak benarkan lagi. Kerana apa? Ya, kerana Nabi cakap dalam konteks Nabi sebagai pemimpin. Bukan dalam konteks Nabi, memang Nabi tu Rasul. Tapi ada benda yang Nabi cakap tu sebagai pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang cakap boleh. Ya, kalau yang cakap tadi Menteri Besar Selangor, ya, siapa-siapa yang jumpa tanah yang tak ada dikerjakan orang ni, idle land, maka dia ambil, ya, kita boleh bagi tanah tu atas nama dia. Kalau Menteri Besar yang cakap mungkin. Tapi kalau kita sekadar pakai hadis Nabi walaupun dia sahih, tak boleh. Kerana dia ada konteks dia. Ya, itu kalau Ustaz boleh clearkan lah. Ya. Terima kasih. Macam mana pun, terima kasih atas soalan tadi. Bagus soalan tu. Soalan cerdas tu sebenarnya. Ya, dia apa kita panggil, mengajak kita untuk fikir juga, tuan-tuan. Betul? Ya. Sebab cuba tuan-tuan bayang, betul tak soalan tadi yang Linda tanya tu? Ya, memang soalan tu bagus. Kita pun tak terfikir. Ya, tetapi Islam sudah menyediakan jawapan. Bukan ustaz yang jawab. Ustaz jawab berdasar pada hadis-hadis Nabi lah. Ya. Okey, seterusnya. Ada soalan lain? Silakan. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Faham Ustaz. Ya, Zakat nak ikut tahun mana ya? Hijrah ataupun tahun Masihi. Masihi is the Western calendar lah. Betul. So Tahun selalu saya dengar Ustaz cakap lebih baik ikut hijrah punya kalender. Betul lah, sungguh lah.
Tapi tak salah untuk sebab sekarang kalau kita kerja dengan kerajaan ke swasta, dia ada potongan zakat secara berjadual. Seperti mana apa kita panggil ya, income tax pun ada potongan bulanan, ya, zakat pun ada potongan bulanan, dan sudah tentu syarikat yang potong tu dia ikut kalender Masihi, kalender Hijrah. Dah tentulah kalender Masihi. Dah tentulah bulan Januari, Februari dia potong kan. Dia tak ikut bulan Islam. Salah tak? Jawapannya tak salah. Ya, di situ tak salah, tak ada masalah. Cuma macam tadi, kalau ustaz secara peribadi ya, tak ada masalah, dia boleh potong. Tapi kalau ustaz masa kerja dulu, ustaz tak benarkan dia potong sebab ustaz nak bayar sendiri. Ya, tahu tak bila ustaz bayar? Ustaz akan bayar pada bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan ustaz akan pergi ke kaunter pusat zakat dan ustaz akan bayar. Kerana kita tahu, ya, buat sesuatu ibadah pada bulan Ramadan tu Allah akan gandakan pahala dia. Ya, Allah akan gandakan pahala. Begitu juga pada hari-hari tertentu lah. Ya, pada hari tertentu yang memang disunatkan untuk kita, apa kita panggil? Untuk kita buat sesuatu. Contoh macam 10 Muharram. Ya, 10 Muharram ni selain daripada kita puasa 10 Muharram, hari Ashura kan, kita juga ya disunatkan memperluaskan belanja keluarga. Ya, jadi maknanya pada hari itulah kita bagi duit kepada keluarga kita ke, ya, ataupun kita nak bagi derma ke, kita nak bantu anak yatim. Hari lain pun kita bantu. Tapi hari tu memang kena keluarkan belanja. Sebab dia ada kelebihan dia. Macam Ramadan juga. Walaupun zakat, boleh tak bayar bulan Rabiul Awal? Boleh. Nak bayar bulan Zulhijjah? Boleh. Tetapi kalau kita bayar pada bulan Ramadan, Allahu Akbar, gandaan dia. Macam kita sembahyang sunat lah kan. Ya, bulan lain pun kita solat sunat. Kita tak pernah tinggal solat duha contoh. Kita tak tinggal solat qabliyah ba'diyah. Tetapi sebab apa bulan Ramadan lagi kita buat? Kerana memang bulan tersebut, amalan sunat diganda menjadi amalan wajib. Ya, jadi tu je cerita dia. Tapi nak potong boleh, tak ada hal. Ya. Ustaz, tapi kalau haul dia cukup tahun tu Januari, takkan nak tunggu sampai Ramadan? Betul, sebab tu ustaz tak bayar, tak buat apa ni potongan secara berjadual. Sebab benda tu dia optional. Sekarang pencen tak ada berjadual ustaz, bayar sendiri. Itulah yang ustaz sebut tadi masa income tax kan, ya. Kak Mai dah pergi satu area lain pula ya, cerita pasal pencen kan. Ya, betul lah sebab ustaz tak ada dapat pencen. Sebab tu kita tak terfikir benda tu ya. Okey, jadi tak ada masalah sebenarnya, boleh je. Ya, boleh aja. Cuma macam tadilah, bila kita nak keluarkan zakat, ya, tak salah kalau kita pilih Ramadan itu, ya, time kita, sebab pencen dia tak potong, mana ada potong zakat kan. Jadi atas kita lah, ya, bila pencen yang kita dapat tu lebih daripada yang sepatutnya, maknanya yang pendapatan yang boleh dizakat, personally kita bayar zakat tu bila? Kalau ustaz bayar pada bulan Ramadan. Itu sajalah. Ya, nak bayar bulan lain tak masalah. Tapi Ramadan tu keutamaan kita. Ya, itu kalau ustaz boleh respon. Okey, terima kasih atas soalan tadi. Kita tengok di sebelah ya. Masuk ayat 28. Ya, ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka. Ini perintah supaya kita bersabar. Ya, wasbir, dan sabarlah. Ya, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, seolah-olah macam itulah ya. Maknanya Allah perintah pada Nabi ni, walaupun perintah pada Nabi dalam kaedah Quran dan hadis, perintah kepada Rasul adalah perintah kepada umatnya, melainkan dinyatakan. Dinyatakan ya. Contoh kita kata dalam hadis ya disebut wahai Rasul ya, perintahkan isteri-isterimu. Termasuk tak para sahabat pun kena perintah tak isteri-isteri dia sama. Ya, melainkan ada qarinah, ada indikator yang mengatakan ini khusus untuk Nabi saja. Ya. Macam kita kata kita panggil Nabi selepas daripada asar, Nabi solat asar di masjid, ya. Bila Nabi selesai solat asar di masjid, Nabi mengimamkan solat, Nabi pun balik ke rumah. Bila Nabi balik ke rumah, salah seorang isteri baginda, ada yang kata Ummu Salamah, ada yang kata lain lah ya, tapi salah seorang isteri Nabi, maka Nabi balik sampai rumah saja, Nabi pun solat ya, Nabi solat kita panggil ya pada waktu tersebut, sedangkan waktu tu ba'diyah asar kan tak ada. Nabi solat asar di masjid, Nabi balik, Nabi pun solat selepas asar ya. Tak ada disebut, cuma sebahagian kata 2 rakaat
Ya, maknanya ba'diyah seolah-olah macam ba'diyah asar lah, sedangkan Nabi kata asar tak ada ba'diyah. Setelah Nabi selesai, salah seorang isteri Nabi itu tanya ke Nabi. Ya. Dia kata, bukankah Nabi kata lepas asar tak ada solat? Ya, sebab waktu tu waktu dipanggil apa? Al-awqat al-manhiyah. Waktu yang dilarang. Ya. Kita tak kata waktu yang diharamkan, waktu yang dilarang. Haram tu macam tak boleh langsung. Ya, sedangkan kalau kita masuk masjid, kita boleh tahiyatul masjid. Ya, kalau kita tawaf, kita boleh solat sunat lepas tawaf. Jadi makna waktu tu bukan waktu haram. Waktu tu waktu yang dilarang saja. Dilarang bagi ba'diyah tu tak boleh. Ya, ataupun sembahyang sunat mutlak tu tak boleh. Tapi kalau sembahyang sunat bersebab boleh. Sebab solat sunat terbagi dua kan. Satu solat sunat bersebab, macam masuk masjid tu bersebab. Ambil wuduk, solat sunat selepas wuduk tu bersebab. Ya, ataupun tawaf, lepas tawaf itu bersebab. Tapi solat-solat sunat macam kita kata ba'diyah asar tak boleh. Jadi isteri Nabi tanya, bukankah Nabi pernah larang? Nabi kata betul. Ya, sebenarnya yang Nabi buat tu bukan ba'diyah asar. Sebenarnya Nabi qada ba'diyah zuhur. Sebab selepas zuhur tadi, Nabi didatangi oleh satu delegasi. Ya, ada satu delegasi daripada kalangan Badui datang, jumpa Nabi, tanya tentang agama dan nak masuk Islam. Jadi Nabi layan mereka, ya. Sebab Nabi layan tu sampai masuk waktu asar. Mana Nabi tak buat ba'diyah zuhur, tak sempat buat ba'diyah zuhur. Ya, dan kita tahu ba'diyah zuhur ni boleh buat 2 rakaat ataupun 4. Minimum 2 rakaat. Dan dia termasuk solat sunat muakkadah. Ya. Jadi Nabi kata, yang aku buat yang ni, yang lepas asar tadi ni adalah qada kepada yang zuhur tadi. Ya. Bila isteri Nabi nak tiru, Nabi kata ini khusus untuk aku saja. Dia ada clause kat situ. Ini khusus untuk aku saja. Ya. Macam juga kita kata, Ustaz bagi contoh nombor 2, Nabi solat sunat, Nabi puasa sunat 2 hari berturut-turut tanpa buka. Ya. Contohnya macam tadilah, ya. Nabi puasa Isnin. Jadi masuk waktu maghrib, Nabi tak buka. Nabi sambung lagi. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Nabi sambung lagi. Malam ni Nabi puasa. Sedangkan mana ada orang puasa malam? Nabi puasa malam. Sampai pagi besok hari Selasa, Nabi puasa lagi. Bila Nabi buka? Ketika tenggelam matahari Selasa. Maknanya petang besok, bila matahari terbenam, baru Nabi puasa, baru Nabi buka. Maknanya Nabi puasa 2 hari 1 malam. Ya. Peristiwa ni, sebab salah seorang daripada isteri Nabi adalah Hafsah. Ya. Jadi Hafsah ada cerita benda ni. Kepada siapa? Kepada adik dia. Adik dia Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar bila dia tahu Nabi buat puasa 2 hari berturut-turut, dia pun nak ikut macam Nabi. Bila Nabi dapat tahu, Nabi panggil Abdullah bin Umar. Nabi kata ini khusus untuk aku. Maknanya ada clause. Bila ada clause, orang lain tak boleh. Nabi saja khusus. Ya. Itulah cerita dia. Ya. Ustaz harap tuan-tuan boleh Ustaz bagi 2 contoh tadi. Satu ialah solat qada, ya, selepas asar tadi. Nabi qada ba'diyah zuhur. Sedangkan ba'diyah zuhur tak boleh buat lepas asar. Memang kena buat waktu tu. Tapi pasal apa Nabi boleh? Ini khusus untuk baginda. Ya. Pasal apa puasa 2 hari berturut-turut boleh? Ini khusus untuk baginda. Bukan untuk orang lain. Ya. Itu cerita dia. Jadi makna ada exception. Maknanya ibadah ataupun sunnah yang Nabi saja buat, orang lain tak boleh buat. Kerana dia termasuk dalam bab, ya, min khususiyati Rasulillah. Daripada perkara-perkara khusus, ya, yang khas untuk Nabi saja, orang lain tak boleh buat. Itu cerita. Boleh? Ada soalan? Silakan. Apa yang boleh Ustaz bantu? Ada apa? Tak ada Okey, tak ada. Jadi balik pada cerita tadi. Bersabarlah, ya, sabarkanlah dirimu. Ma'allazina yad'una rabbahum. Bersama-sama dengan orang-orang yang yad'una. Mereka menyeru, mereka memanggil rabbahum, Tuhan yang mencipta mereka. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Mana orang yang menyeru, ya. Ketika mana mereka menyeru Allah Subhanahu Wa Taala? Bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, dan pada waktu petang. Petang yang nak pergi ke malam. Sebab ada kitab terjemah, ya. Terjemah dia kata waktu senja. Ya, tak salah. Ya, sebab asyi itu nanti diambil daripada perkataan asyak. Asyak tu makan malam. Dan juga perkataan isyak. Sebab isyak tu memang malam. Solat isyak, solat malam. Ya. Cuma biasa bila diterjemah al-ghadat wal asyi, pagi dan petang. Ya, pagi dan petang. Biasanya diterjemah begitu.
Ya. Sebab kalau malam kita kalau apa kita panggil ya, kalau malam kita panggil lailah. Ya. Tapi kalau petang ada satu lagi istilah masak. Ya. Jadi maknanya al-masak pun boleh. Ya, as-sabah wal masak. Sabah tu ialah pagi, siang. Kalau apa ni masak tu petang. Sebab tu kita masak, sebab biasa kita sebut kan, bila kita jumpa orang dalam bahasa Arab kita sebut sabah al-khair. Sabah al-khair. Ya, selamat pagi kita kata. Ya, dia pun jawab sabahan nur. Kalau petang kita panggil masak al-khair. Ya, selamat petang. Masak an-nur. Ya, jadi masak tu bukan malam. Masaan tu ialah petang. Ya, maknanya dia apa kita panggil? Dia masih apa istilahnya ya. Dia bukan malam lah. Ya, dia bukan night. Ya, dia evening lah, evening. Ya, itu zikir waktu pagi, waktu siang dan juga waktu evening, waktu petang. Ya. Okey, itu pendetilan dia. Jadi apa makna radat? Radat ni makna pagi. Radat juga boleh makna subuh. Kerana dalam hadis Bulughul Maram juga, ya, Nabi sebut solatul radat. Apa makna solatul radat? Solat subuh, bukan solat pagi. Ya, diterjemahkan. Jadi maksudnya luas ni perkataan ni. Radat ni bukan sekadar pagi, maksudnya selepas matahari tenggelam, sebelum matahari terbit aja. Ya, sejak daripada awal pagi. Sebab Nabi pernah menamakan solat subuh itu sebagai solatul radat. Ya, sebab memanglah ya, subuh kita baru bangun tidur kan, ya. Jadi orang yang ingat pada Allah ni, mereka seru nama Allah, ya. Mereka sentiasa seru nama Allah sama ada pada waktu siang, pada waktu pagi, sejak subuh tu sampailah wal asyi, sampailah pada waktu malam, pada waktu petang, menghampiri malam kita kata. Ya, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tujuan mereka ingat Allah ni untuk apa? Allah kata yuriduna, mereka hendak wajahahu. Mereka hendak wajahnya, wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Maknanya redha Allah. Ya, cuba tengok terjemahan dia. Ya, mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah tu makna mencari redha Allah. Ya, dia panggil mardatillah. Wajhullah yakni mardatullah. Ya, itu maksud dia. Kemudian wala ta'du ainaka anhum. Wala dan janganlah, ya, larangan lagi sekali lagi macam tadi. Janganlah engkau katakan sesuatu ya bahawasanya engkau akan buat besok. Ya, melainkan ya illa an yasha Allah, melainkan sebut insya-Allah. Ada perkataan la tu makna larangan. Wala ta'du dan janganlah engkau berpaling. Ya. Apa yang jangan berpaling? Ainaka, dua matamu. Dua mata tu jangan berpaling. Ya, anhum daripada orang yang mengingati Allah tadi. Maksudnya dalam hidup ni ya Allah suruh kita cari kawan yang baik, ya. Apa kita sebutnya finding good companion. Dalam hidup ni kita kena cari companion yang bagus. Ya, macam tuan-tuan lah ya, cari isteri yang boleh mengingatkan kita tentang Allah, suami yang macam tu maksud dia. Ya. Kalau dia lupa kita ingatkan, kalau kita lupa dia ingatkan, macam tu maksud dia. Good companion, cari kawan yang bagus. Ni usrah Umi ni ya, tujuan dia untuk apa? Untuk tujuan kita saja-saja nak tengok muka ke? Sebab dah lama tak tengok muka Dato' Osman ni, ya. Seminggu dah tak tengok, kata datanglah program Umi ni. Boleh juga tengok muka kawan. Tujuan dia memanglah, ya. Tujuan dia untuk belajar Quran, belajar hadis, ya, untuk dapat nasihat, untuk bertanya soalan, untuk tegur menegur. Itu tujuan dia. Semua tu adalah untuk cari redha Allah lah, ya. Tetapi macam tadilah, ya. Apabila apa kita panggil, ya, apabila kita buat tu ya, kita kena cari somebody yang boleh bagi apa kita panggil, bagi semangat pada kita. Sebab ibadah ni bila dibuat secara berjamaah dia seronok. Ya, macam kita lah ya, kita solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang kadang-kadang lupa 3 rakaat ke 4. Tapi kalau kita solat berjamaah, kalau kita macam nak terlupa, kita rakaat ketiga nak duduk tayat akhir, tengok orang naik lagi. Kita tahu kita dah terlupa, kita naik. Ya. Jadi nak berzikir pun kita kata, tengok kawan baca Quran, kita pun kawan baca Quran, kita pun bacalah. Kawan berdoa, kita pun berdoa. Kawan tengok solat sunat, kita pun solat sunat. Jadi maksudnya ada motivasi. Bila kita duduk dalam good companion, ya, ada kawan-kawan yang bagi semangat pada kita. Kalau kita seorang-seorang tak semangat. Nak pergi kelas pun sama. Ya, cuba tanya Kak Mai tu, ya. Dia boleh buat pergi diploma, buat apa semua dekat apa kita panggil, ya, dekat yayasan taklim tu. Pasal ada kawan-kawan lain yang pergi semua sama. Cuba seorang demi seorang gugur, syahid tak mau pergi kelas, ya. Tak ada siapa, kelas pun tak boleh nak buka, tak ada orang. Ya, tapi oleh kerana apa kita panggil, ada kawan-kawan lain yang bagi semangat, ya, yang bagi dorongan.
Sebab tu Allah kata wasbir nafsaka. Ya. Sabarkanlah dirimu. Bersabarlah kamu. Bersama-sama dengan. Sedangkan Allah cakap dengan Nabi. Nabi tak cukup motivasi ke? Nabi ni orang yang paling motivated. Tetapi sebab apa Allah kata begitu? Sebab bila Allah perintah Nabi, Allah nak perintah pada umat dia. Kan kita dah sebut tadi, ya. Al-amru, ya. Maknanya perintah untuk Nabi adalah al-amru li ummatihi, kepada umat dia juga, sama hukum dia. Kalau Allah suruh Nabi sembahyang 5 waktu fardu, umat dia pun sama juga. Melainkan benda-benda yang Allah tetapkan khusus untuk Nabi saja. Macam tadilah, puasa 2 hari berturut-turut tak ada buka atau Nabi saja. Ya, ba'diyah zuhur dibuat selepas asar untuk Nabi saja, orang lain tak boleh. Jadi bila orang yang kita bersama tu, ya, dia menyeru Allah pada waktu pagi dan petang, ya, tujuan dia tidak lain mencari redha Allah, maka Allah kata wala ta'du aynaka anhum, jangan kau palingkan matamu daripada mereka. Maknanya bukanlah mana tengok mereka je, bukan macam tu, jangan faham secara literal. Maksudnya perhatian kita tu, kita kena tengok mereka. Ya, kita kena bagi perhatian, tengok, contohi mereka, ya. Turidu zinatal hayatid dunya. Pasal apa kamu palingkan perhatian? Ya, kerana Allah kata kemungkinan turidu, kamu hendak mencari zinatal hayatid dunya, zinah perhiasan. Kita nak cari sesuatu yang lain. Ya, jangan bimbanglah, ya. Macam pernah berlaku zaman Nabi dulu, Nabi tengah bagi khutbah Jumaat. Hari Jumaat ni, Nabi atas mimbar, Nabi tengah bagi khutbah. Tiba-tiba pada masa tu datang satu kumpulan pedagang, ya, trade caravan datang ke Madinah, bawa hasil daripada negara luar. Ya, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Yang berlaku ialah sebahagian besar sahabat Nabi keluar daripada Masjid Nabawi. Ini tengah dengar Nabi khutbah ni. Ya, mereka keluar daripada masjid, mereka terus, ya, mencari apa yang boleh mereka beli daripada penjual tadi, sebab Madinah tengah susah pada masa tu. Situasinya ialah keadaan kemarau pada masa tu. Ya, tengah susah. Ini tengah dengar khutbah tau. Jadi akhirnya Imam Syafi'i kata, sahabat-sahabat Nabi keluar daripada masjid, tinggal 40 orang saja yang betul-betul beriman duduk dalam tu. Itu yang Imam Syafi'i keluarkan fatwa, solat Jumaat tidak boleh dikerjakan melainkan minimum 40 orang. Itu Imam Syafi'i ambil daripada hadis tadi lah. Tapi kata Imam Ahmad, kata imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah sebagai contoh, dia kata kebetulan 40 orang yang duduk, bukan maknanya mesti 40. Sebab tu dalam fatwa yang kalau sekarang ni, kalau kita buat sembahyang Jumaat di masjid kan 6 orang je. Betul tak tuan-tuan? 6 orang je boleh hadir. Mana imam, ya, kemudian pembantu imam mungkin, Bilal, pembantu Bilal, kemudian nazir masjid dan timbalan nazir. Ada 6 orang je. Ya. Kalaulah, ya, solat Jumaat dilakukan, maknanya solat Jumaat tu dilakukan ikut pandangan mazhab Abu Hanifah. Bukan mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i minimum 40 orang. Sebab Imam Syafi'i ambil kes tadi. Ya, bila trade caravan datang, maka semua orang keluar. Ini tak disebut nama siapa, ya, tapi termasuk sahabat besar lah. Sebab sahabat besar Nabi bukannya 40 orang, lebih daripada itu lagi. Yang tinggal 40 orang je tuan-tuan. Ini Nabi tengah khutbah. Ya, jadi sebab tu antara benda yang Nabi sebut, ya, aku tak bimbang kesusahan kepada kamu, tapi aku bimbang apabila dunia ni dibentangkan kepada kamu. Sebab orang akan sibuk cari dunia. Cari dunia tak salah tuan-tuan. Tetapi cari dunia sehingga melupakan akhirat, yang tu salah. Ya, itu cerita dia. Ya, tuan-tuan nak berniaga, nak bisnes, silakan, tak ada masalah. Islam tak pernah larang. Asalkan apa yang kita buat tu patuh syariah. Ya, dan kita pun tidak meninggalkan benda-benda fardu. Kita bagi zakat lagi, kita bagi sedekah lagi, infak lagi. Oh, itu memang sangat dituntut. Ya. Tetapi macam tadilah, pasal apa manusia memalingkan diri daripada orang yang mengingati Allah tadi? Turidu zinatal hayatid dunya, kerana mereka nak mencari perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Allah bagi ingat, boleh, tapi Allah kata wala tuti', jangan kamu taat, jangan kamu ikut, jangan kamu follow man aghfalna qalbahu, sesiapa yang Allah telah apa, ya, sesiapa yang Allah telah palingkan hatinya an zikrina, daripada mengingati Allah. Ya, ini bimbang tuan-tuan. Ya, bimbang apa kita panggil, ya, bimbang kita terikut orang yang lalai. Ya, sebab tu kita disuruh cari kawan yang baik. Kalau kita nak travel pun cari kawan yang baik. Nak naik kapal, ya, nak naik boat, naiklah, pergilah. Tapi pergi dengan orang yang boleh mengingatkan kita. Ya, cuba kita travel kan dengan kawan-kawan yang kaki semayang.
Ya, bila masuk waktu dia ingat, Syekh, kita tak sembahyang lagi, berhenti dulu. Ya, dia bagi ingat. Tapi kalau pergi dengan orang yang tak sembahyang, dia pun tak peduli. Yang penting makan kat mana? Ke Bulak ni dia kata. Ya, tak makan lagi. Ya, jadi makna bukan makan tak boleh. Ya, tapi makna kita berhenti tu sembahyang, ya, solat, sambil-sambil solat dah selesai, makanlah, tak jadi masalah. Ya, tapi keutamaan dia solat. Ya, sebab tu boleh jamak, boleh qasar dan sebagainya. Jadi semua ni peringatan kepada kita. Ya. Dan orang yang lalai tadi, yang pertama adalah hati dia lalai daripada mengingati Allah. Yang kedua, wattaba'a hawahu, dia ikut hawa nafsu dia. Ya, jadi dia ikut hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Dan urusan dia sudah sampai ke peringkat furuta. Furuta ni makna dah melampau dah. Lebih-lebih sangat. Ya, cukuplah kita kata. Ya, macam orang meniaga lah sebagai contoh kan. Ya, dia dah dapat AP dah meniaga kereta import. Kereta mewah, ya, sebagai contoh. Jadi apa kita panggil kereta second hand terpakai, bagilah orang lain pula meniaga. Takkanlah kita juga. Ya, cukuplah kita kata. Ya, bisnes-bisnes besar dah dapat dah. Bisnes kecil tu bagilah ke orang lain. Macam itulah contoh dia. Ya. Sebab apa? Sebab kalau semua kita nak, sebab tu dalam Islam tidak dibenarkan monopoli. Kalau kita monopolize, apa berlaku? Peniaga-peniaga kecil hancur lah. Habislah, kesian lah. Ya? Jadi maknanya bukan salah nak meniaga besar. Ya? Tapi macam tadilah, ya? Kena keluarkan lesen pada peniaga kecil juga. Tapi jangan tindas dan tekan dia. Kerana apa? Kalau macam tu, matilah dia. Tak boleh nak meniaga lah. Ya? Jadi maknanya kena fikir juga. Ya? Sebab tu, apa kita panggil, ya? Orang Islam ni persatuan apa? Persatuan apa ni? Apa kita panggil, ya? Persatuan apa tu dipanggil, ya? Yang buat apa ni tu Malakat Mall tu kan dekat Cyberjaya. Cyberjaya Malakat Mall tu tak pernah dengar kan? Ya, apa ni dia satu mall kan? Ya, persatuan apa? Persatuan peniaga, bukan peniaga, apa nama apa Haji Mak Syah? Kopi Mood. Persatuan apa tu? Ikhwan ya, Ikhwan. Bukan Ikhwan Arkam punya. Ini yang Malakat Mall ni, yang apa kita panggil, persatuan apa dia panggil tu? Yang Datuk apa ke nama tu, tak ingat lah. Ya, itulah yang Persatuan Pengguna. Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM kan? Persatuan Pengguna Islam Malaysia dengan dibantu oleh beberapa tycoon lagi lah, ya, di kalangan orang Islam, buat satu mall, ya. Satu mall. Dia belilah satu bangunan. Ya, bangunan tu pun dah lama tinggal, tak ada orang pakai, di Cyberjaya sana. Ya, tuan-tuan boleh pergilah. Ya, kalau nanti tak ada apa, boleh pergilah. Tapi ikut jalan belakang boleh je kan. Ya, yang ada apa ni di jalan besar. Ya, ikut jalan dalam tu clear je kan. Jadi Malakat Mall tu dia kumpulkanlah barang-barang orang Islam. Barang-barang orang Islam yang tak boleh masuk ke hypermarket ni. Ya, tak boleh masuk barang-barang ni ke hypermarket. Ya, contoh kita kata Zain kan. Ya, jadi apa ni, produk apa, ayam organik apa semua sebagainya tak masuk ke hypermarket besar, mana masuk kan. Ya, jadi tak apalah dia ada kedai, ya, ada rangkaian kedai apa ni Zain tu, ya, Dr. Zain tu. Tetapi macam tadilah, bukan semua tempat, macam kita kadang nak pergi satu tempat nak beli barang untuk sebulan punya atau 2 minggu punya. Jadi kalau pergi kedai Azin saja, ya, dia tak cukup. Jadi kena ada satu tempat yang lebih besar. So Malakat Mall tu, persatuan apa tadi, ya, Pengguna Islam Malaysia, dibantu oleh tycoon-tycoon tadi, buat satu mall. Dalam tu masukkan semua benda. Mana kalau kita nak buat grocery untuk sebulan tu, kita boleh beli semua benda ada kat situ. Cuma harga tadilah, ya, murah mahal tu itu cerita lain lah. Tapi maksudnya dah ada tempat. Macam tu lah. Ya. Jadi apabila orang Islam apa kita panggil, ya, dinafikan hak untuk meniaga, maka susah lah. Ya. Jadi maknanya pihak pemerintah, pihak kerajaan, kementerian, dia kena berlaku adil lah. Ya. Kerana apa? Kerana memang dalam hidup ni kita kena ada give and take. Ya. Maksudnya macam tadilah, ya. Apa ni, kontrak-kontrak besar kita dah dapat, yang kecil-kecil bagilah kat orang lain pula. Kesian lah orang lain. Semua kita nak buat. Ya, macam sebab tu kita tengok, ya, konsep kadang-kadang kedai-kedai tertentu kan, macam kedai mamak lah sebagai contoh. Ya, dia dah roti canai dia. Tapi nasi lemak dia bagi orang lain pula, ada kaunter pula kat situ untuk nasi lemak saja. Untuk nasi apa kita panggil, ya. Nasi biryani mungkin dia, ya. Tapi nasi lain lah. Ya, nasi apa kita panggil, nasi apa tuan-tuan, nasi Kelantan, nasi apa?
Nasi dagang. Nasi dagang, ya, dan juga nasi ulam ke nasi apa, orang lain pula. Maknanya macam itulah sepatutnya. Ya, Ustaz tengok di Subang Jaya tu, di apa? Di USG, ya, ada kedai siapa Haji apa ke namanya tu, ya. Jadi dia untuk apa kita panggil, untuk mi goreng, untuk apa, orang lain pula. Tapi dia benarkan orang tu berniaga dalam kedai dia buat stall-stall macam tu. Tu baguslah konsep macam tu. Jadi bila orang datang ada pilihan. Mungkin anak dia nak makan roti canai, bapak dia nak makan nasi kandar mungkin, ya. Jadi ada banyak pilihan macam itulah maksud dia. Okey, jadi di hujung perbincangan kita apa kita boleh sebut, ya, tak habis lagi, ya. Tapi nak bagi tahu ayat 28 ni ayat yang mengingatkan kita tentang mencari good companion, cari kawan yang baik, ya, cari pasangan hidup yang baik, cari apa kita panggil menantu yang baik, cari besan yang baik, ya. Baik tu mungkin bukan makna hafal Quran, ya, tahu bahasa Arab, bukan mesti macam tu. Siapa-siapa sajalah, ya, yang kita rasa dia boleh kerjasama dengan kita ke arah kebaikan. Ya, nak kerja apa pun Islam tak pernah larang. Kalau semua orang nak kerja bidang agama, siapa nak buat kerja-kerja lain? Ya, siapa nak buka kilang, siapa nak buat jambatan, siapa nak jadi doktor, tak boleh. Maknanya orang Islam ni kena berada di semua tempat, semua lapangan, ya, semua walks of life kita panggil, ya. Jadi oleh kerana itu mencari orang yang boleh mengajak kita mengingati Allah bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan petang. Ya, yang tujuannya tidak lain ialah yuriduna wajhahu, ya, mereka mencari redha Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman, ya, kita jangan apa kita panggil, jangan jauh daripada mereka ni. Ya, di sini digambarkan jangan palingkan kedua matamu daripada mereka. Bukan makna kena tengok mereka tu tak pejam-pejam, bukan. Ya, maksudnya jangan kita punya fokus dari tu jangan jauh daripada mereka. Walaupun kita sibuk kerja, balik, ya. Mungkin waktu pagi, ya, sembahyang berjamaah bersama mereka, lepas tu pergi keluar, pergi kilang, pergi apa semua sebagainya. Zuhur kan datang balik, ya, cari masjid, cari seorang sembahyang berjamaah. Macam tu maksud. Kalau orang lelaki lah, orang perempuan tak apa sembahyang di rumah, ya. Kemudian petang kan sambung kerja. Dekat-dekat nak maghrib habis kan, pergi masjid balik dengar kuliah ke, ada apa forum ke, ada apa semua. Macam tu lah maksud dia. Dalam hidup ni kita kena ada magnet diri tu. Kita kena kaitkan diri kita dengan agama tu. Supaya kita jangan jauh. Kalau jauh je, ada orang tegur kita. Ada orang betulkan kita. Macam tu maksud dia. Ya. Kerana Islam tak pernah larang cari harta dunia. Silakan. Ya. Tetapi, macam tadi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikut orang yang Allah dah palingkan dirinya daripada mengingati Allah. Dia pun tak sembahyang, kita kata. Solat pun tak. Solat Jumaat pun tak pergi. Ya, solat raya je pergi, tuan-tuan. Yang kita selalu sebutkan, ahli apa kita panggil? Ahli sunat wal jumaat kita panggil. Ya, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunat wal jumuat. Maknanya sunat yang dia pergi sunat raya, raya haji, raya puasa. Ya, satu lagi solat Jumaat, yang lain tak buat, tak boleh. Kerana fardu tu 5 waktu kena buat. Letih macam mana pun tak boleh dia kata saya ni kaki sakit Ustaz. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Duduk pun tak boleh, boleh baring. Baring pun tak boleh, ya, mengiring kita kata, ya, boleh pakai isyarat. Maknanya tak ada pilihan, sembahyang tetap sembahyang. Nak jamak, nak qasar ada pilihan. Tetapi nak tinggal tak boleh. Ya, sebab tu dalam Islam kita tak qada, tapi kita jamak dan qasar. Tu kaedah dia. Ya, kalau tak boleh jamak, kalau tak boleh qasar kerana tidak musafir, kita jamak. Ya, boleh zuhur dan asar boleh. Yang tak boleh 5-5 sekali jamak tu tak boleh, tuan-tuan. Ya, malam nanti, ya, isyak nanti dia qada habis semua. Yang itu siapa aja. Ya, tapi kalau zuhur asar boleh bagi orang yang sakit, bagi orang yang dalam keadaan apa kita panggil doktor pakar bedah orang, ya, boleh jamak. Tak ada masalah. Yang tak boleh qasar sebab dia tidak bermusafir. Itu cerita dia. Selesailah, tuan-tuan. Ya, apa soalan nak tanya? Kalau ada ustaz boleh bantu. Silakan. Ada apa Haji Mak Syah? Ada apa soalan? Silakan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Nasi redha tu maksudnya ikut Quran dan Sunnah yang Allah minta, yang Allah yang ikut syarak, apa definisi redha dia sebenarnya? Redha apa ni? Redha Allah. Ya. Redha Allah ni macam tadilah, ya, kita boleh ambil hujung suratul Kahfi ni. Hujung suratul Kahfi, ya. Sebab nak jawab soalan tadi kan, hujung suratul Kahfi tu. Ya. Hujung suratul Kahfi ayat 110, Allah kata, cuba tengok,
ujung sekali nak jawab soalan Kak Mai tadi. Qul katakanlah innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan solihah, dan dia beramal dengan amalan soleh. Ya, amalan soleh mana amalan yang Allah redha lah. Amalan yang Allah redha tu ialah amalan yang satu ikhlas, yang kedua ikut seperti mana Nabi ajar. Nabi dan para sahabat ajar. Ya, baru dapat redha Allah. Ya, ada lagi ayat-ayat lain yang Ustaz boleh kongsi, tapi antaranya ayat ni lah. Ya, amalan soleh. Amalan soleh itu bukan amalan yang banyak, tetapi amalan yang ikut SOP dia. Macam Ustaz selalu sebut solat duha kan. Solat duha yang terbaik bukan 12 rakaat. Ya, solat duha yang terbaik ialah 8 rakaat. Kadang-kadang 6 rakaat yang terbaik, kadang-kadang 4. Sebab Nabi mempelbagaikan. Tapi dia tak pergi lebih daripada 8. Ya, maknanya 4 Nabi biasa buat. Kadang-kadang Nabi buat 6, kadang-kadang Nabi buat 8. Ya, esok lusa pula 4 balik, kadang 6. Dia punya tu, dia fluctuate tu antara 4 dengan 6 tu. Ya, walaupun 2 pun boleh, tapi tengok pada hadis di Nabi, Nabi buat 4, Nabi buat 6, Nabi buat 8. Itu dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis Imam Tirmizi. Kalau orang nak buat lebih pada 8, tak payah. Kerana hadis yang kata Nabi buat 12 tu, hadis tu dhaif. Jadi bila hadis tu dhaif, kita tak buat berdasar pada hukum pada hadis yang dhaif kan. Kita buat pada yang hasan dan juga pada yang sahih. So dalam bab tadi bukan mesti banyak, tetapi yang berkualiti. Ya, yang kadang-kadang kita kata Fatihah saja, surah pun tak baca. Tak boleh lah. Walaupun sah. Ya, tapi kaedah dia kan lepas Fatihah baca surah. Mana solat duha lah ni, kita cerita solat duha ya. Nanti tuan-tuan generalisekan pula. Oh kalau macam tu Ustaz, Ba'diyah maghrib pun kena baca surah? Tak. Ini yang kena baca surah ni yang duha kena baca surah. Ya, sembahyang malam kena baca surah. Ya, kemudian kita kata qabliyah zuhur kena baca surah, qabliyah subuh baca surah. Yang lain tak payah baca surah. Ya, termasuk kita kata soal tahiyatul masjid tak payah baca surah, Fatihah saja. Ya, solat sunat selepas wuduk tak payah baca surah. Jadi jangan generalisekanlah ya. Jadi ustaz kena bagi tahu juga tu. Sebab nanti tuan-tuan kata oh kalau begitu semua kena baca surah. Tak. Ada yang kena baca surah, ada yang tidak. Qabliyah zuhur memang baca surah setiap rakaat. Tetapi ba'diyah zuhur tak payah baca surah. Ya, ba'diyah zuhur tak payah. Ba'diyah semua tak baca surah. Ba'diyah zuhur tak baca surah. Ba'diyah maghrib tak baca surah. Ba'diyah isyak tak baca surah. Tapi kalau qabliyah zuhur baca. Qabliyah subuh baca. Sebab tu lepas Fatihah subuh kan kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallah kan. Kerana apa? Kerana Nabi tunjuk. Jadi yang Nabi tunjuk itulah amalan soleh yang Allah redha. Kalau kita buat sesuatu yang Nabi pun tak pernah tunjuk, sahabat Nabi pun tak tunjuk, imam-imam mazhab pun tak pernah cakap, macam mana kita harap benda tu jadi amal soleh Allah redha? Takkan jadi. Kerana redha ataupun tidak Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana kita ikut seperti mana yang Nabi dan para sahabat ajar dan ikhlas. Kalau kita ikut tapi ikhlas tak ada, tak dapat juga, tak redha juga. Ya, jadi dua tadi kalau Ustaz boleh sebut. Yang pertama ialah al-ikhlas lillah. Ikhlas kerana Allah. Yang kedua al-ittiba li Rasulillah. Ittiba tu makna ikut Rasul. Dua je ciri dia. Untuk dapat jadi amal soleh, amal redha yang Allah redha. Ya, terima kasih Kak Man. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Fadilah zikir pagi dengan petang tu time Fadil yang afdal tu Ustaz bila tu? Sebelum waktu dia. Yang afdal. Dia ada apa kita panggil zikir pagi, ada zikir pagi yang immediately kita buat lepas subuh. Contoh kita kata lepas solat kan, lepas solat pagilah tu ya. Tapi macam tadilah ada yang khusus selepas solat, maknanya ayatul kursi, qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh kan. Bukan yang itu zikir lepas solat kan. Ini yang zikir pagi yang kita kalau baca. Kalau tahu Ustaz, kalau ikut pada apa kita panggil, kalau ikut pada timing dia, maknanya sebaik saja selepas duha. Mana kalau kita isyraq dah boleh mula dah. Ya. Sebab kalau subuh kita tahu kan matahari terbit, macam sekarang matahari terbit 6.50. Matahari terbit 6.50. Maknanya 28 minit selepas tu, half an hour lah.
Ya, half an hour tu maknanya pukul 7.20 lah. Kalau 6.50, 7.20. 7.20 tu kita dah boleh isyarak. Sebaik saja lepas isyarak kita dah boleh mula zikir pagi tadi. Dah boleh mula dah. Kalau kita nak lewatkan, tunggu sampai duha, matahari naik lagi, lepas duha baru nak baca pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, selagi mana timing tu pagi. Ya, sebab dia memang sebut zikir pagi. Ya, azkarus sabah dengan azkarul masa. Ya, jadi zikir-zikir sabah. Tapi macam tadi lah. Sebelum Zuhur lah Ustaz. Mesti sebelum Zuhur sebab kalau dah dekat-dekat Zuhur dah jadi tengah hari. Ya, tapi kalau Kak Mai nak tanya Ustaz, bila nak mula? Dia mula sebaik saja selesai daripada solat isyraq. Ya, betul. Timing dia. Yang Boleh. petang, Dan boleh kita lewatkan. Yang petang lepas asar sampai Lepas asar, betul, lepas asar sampai maghrib lah. Sampai maghrib ataupun boleh juga, tapi kalau Ustaz sebab dia sebut masak tadi, maghrib tu masih boleh lagi. Pasal tidak disebut zikir malam. Sebab tu Ustaz kata tadi perkataan petang tadi tu, petang memang selepas asar. Selepas asar, boleh tak selepas maghrib? Jawapannya boleh. Tapi bila masuk isyak dah malam. Ya, sebab dalam Quran, dalam surah Isra disebut aqimis solah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, dirikanlah solat daripada tadi kita panggil sejak terbit matahari, sejak gelincir matahari makna zuhur sampai ghasaqil lail, sampai gelap malam. Malam tu apa? Malam tu isyak. Maknanya sebelum isyak masih waktu dia. Untuk zikir petang. Tapi kalau nak selamat lepas asar lah. Pasal lepas asar tu memang waktu tu orang sibuk. Orang nak pergi pasar malam, orang nak pergi situ, nak pergi sini. Itu memang waktu-waktu. Ya, sebab tu solat duha ni dianggap sangat utama kerana itu waktu orang sibuk, waktu orang lalai. Ketika manusia lalai, kita ingat pada Allah, tu memang hebatlah. Ya, memang hebatlah. Jadi kita buat waktu-waktu timing tadi. Ya, itu kalau Ustaz boleh jelaskan. Ya, Kak Mai. Ada lain silakan. Ada apa? Last sebelum kita tamat. Tuan-tuan. Ya. Kak Wan ada apa? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul lah. Ya, silakan. Adakah istilah hadis mansuh? Sebab macam tadi yang Ustaz cakap buang air besar, air kecil tu. Jangan facing kiblat, jangan belakang kiblat. Lepas tu hadis tu dah tak terpakai kan? Hadis tu terpakai tapi bagi orang yang duduk di utara Madinah. Hadis tu masih terpakai. Hadis tu tidak mansuh. Hadis tu tak mansuh. Maknanya ada jugalah istilah hadis mansuh ya? Kalau memang ada ya. Contoh kita kata hadis yang Nabi sebut man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang sebut la ilaha illallah maka masuk syurga. Nabi sebut tu masa di Mekah. Ya. Hadis ini ada hadis-hadis lain lagi yang menjelaskan sebab takkanlah siapa yang sebut la ilaha illallah saja masuk syurga. Maknanya dia masuk juga tapi tak adalah masuk immediately. Tapi sebab dalam hadis sebut sesiapa yang ada iman walaupun seberat zarah dia akhirnya akan masuk dalam syurga, betul. Ya, tapi sudah tentulah tidak sekadar syahadah saja kan, kena diisi dengan solatnya, puasa dan sebagainya. Jadi ada tak hadis yang seperti mana Quran, ada tak yang nasih dan mansuh? Jawapannya ada. Tetapi bukan hadis yang Nabi sebut tadi. Kerana cerita jangan menghadap kiblat tu, jangan menghadap timur dan barat tu, ya, hadis tu masih terpakai tapi bagi orang yang duduk di utara Madinah. Utara, sebab orang utara, dia boleh menghadap timur dan barat. Pasal timur dan barat bukan kiblat. Orang di utara, dia yang tak boleh menghadap selatan dan utara. Kerana kalau dia menghadap selatan ketika buang air, dia menghadap kiblat. Kalau dia menghadap utara, dia membelakangi kiblat. Itu bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Jadi hadis tu tak mansuh. Hadis itu kita tak tolak. Tapi sebab dia ada kaitan time and space factor tadi. Ya, sebab time and space factor tu, tuan-tuan dan perempuan boleh Google aja, cuba tengok time and space factor hadis. Itu banyaklah, Mufti Perlis pun ada sebut cerita ni. Ya, dan banyak ulama-ulama lain yang sebut. Kerana hadis kita tidak boleh faham secara begitu saja kerana ada konteks dia. Ada time and space factor. Ya, tu cerita dia. Tapi bukan mansuh. Ya, kalau saya boleh sebut sekali lagi, dia bukan hadis mansuh. Mansuh tu makna tak boleh pakai langsung. Sedangkan hadis tadi boleh pakai. Tapi bagi orang yang berada di mana? Di utara. Ya. Sama juga. Orang di selatan pun boleh. Orang Yaman pun sama. Sebab orang Yaman bila dia solat, dia menghadap ke utara.
Pasal Mekah tu berada di utara Yaman. Ya. Tetapi boleh tak dia buang air menghadap timur dan barat? Apa masalah dia? Sebab Yaman duduk di selatan. Ini melibatkan pengetahuan kita tentang geografi lah. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ada lain silakan. Last. Ustaz, Ya. nak tanya, Ya. kita kan mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Jadi masa itu selepas Nabi wafat ke, semasa Nabi ada pun kalau nak masuk Islam pun memang kena mengucap macam tu ya? Kalimah syahadah sama. Tapi kalau Nabi sendiri tak adalah dia cakap Muhammad tu Rasulullah ke, dia pun mesti ucap macam tu Nabi dapat juga? wahyu. Nabi dapat wahyu. Nabi lain lah. Nabi dan Rasul sebab Nabi tu dapat wahyu. Ya. Okay. Jadi macam kita kan, ni secara umum lah ya. Di luar solat, orang sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kan. Allahumma ya Allah salli ala, selawatlah atas Sayyidina, penghulu kami. Agaknya Nabi sebut tak Sayyidina Muhammad? Nabi personally takkan Nabi sebut? Tak sebut. Ya? Tak sebut lah ya. Ini bukan cerita dalam solat ya, ni di luar solat. Ya, orang duk sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak di luar solat? Boleh, tak ada masalah. Ya, yang jadi khilaf tu dalam solat. Ya, pasal kita dianggap menambah kan. Walaupun sebagian ulama kata boleh. Bergantunglah, yang selamat tak sebut Sayyidina. Di luar tak ada masalah, boleh. Ya. Kerana ada benda yang memang tak boleh sebut Sayyidina. Contoh kita kata macam macam azan. Azan, ya. Ada tak azan asyhadu anna ya Sayyidina Muhammad Rasulullah, ya, ada tak sebut? Tak ada. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pasal apa tak sebut wa asyhadu anna sayyidana? Sebab apa tak sama sayyidina? Pasal azan tu Nabi yang ajar. Ya, Nabi yang ajar. Bila Nabi yang ajar, kita ikut sebiji. Ya, ada tak orang berani tambah sayyidina dekat azan? Tak berani kan? Pasal apa tak berani? Tambahlah. Ya, pasal apa tak berani? Sebab Nabi tak ajar macam tu. Ya. Jadi oleh kerana itu kita kata dalam bab yang memang dah ada dia punya SOP, kita follow je. Tapi kalau kita di luar solat nak sebut Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina, tambahlah, tak ada masalah. Itu tidak ada larangan. Ya. Tetapi macam tadilah, macam Kak Wan tanya. Agaknya Nabi sebut tak sayyidina pada diri dia? Tak, macam kita doa kan? Ya. Apa kita panggil? Datuk Nizam, ya. Dulu Datuk, sekarang Tan Sri. Bila doa, macam mana Datuk Nizam? Ya Allah, ampunilah Tan Sri. Ada sebut tak nama Tan Sri ke Datuk Sri? Sebut tak? Tak sebut. Ya, sebab tu Nabi pun tak sebut Sayyidina untuk diri baginda. Ya, kita yang sebut Sayyidina sebab memuliakan baginda Nabi. Jadi tuan-tuan kena faham yang tu. Ya, boleh Okeylah, tuan-tuan. Cukuplah ya. Ustaz, pasal Okey. syahadah tu ada saya tengok dalam YouTube kot. Ya, kalau reverts yang western country ni dia selalu add and Jesus as the prophet, dia add the syahadah. Itu lebih pada uruf saja, uruf, kebiasaan di sesuatu tempat. Pasal bagi mereka ya, dia dah biasa dengan Jesus punya konsep tu. Sebab tu ada tambahan tadi. Itu ni ke? Abdul Rahim Green ke atau Kak Mai tengok kat mana tu? Tak sure lah, tapi a few times lah. Tapi Mak Saleh lah kan? Ya. Itu lebih pada uruf. Dia tidak termasuk tambahan syahadah tak. Syahadah tetap kalimatain. Kalimah syahadatain juga. Ya, tetap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau ada tambahan, dia tidak termasuk rukun, tapi dia hanya uruf, meraihkan kebiasaan masyarakat saja. Dan uruf tu boleh tak? Boleh jawapannya. Cuma yang salah kalau kita kata yang itu kena letak sebagai sebahagian daripada syahadah. Yang itu salah. Ya, tapi kalau sekadar menambah untuk meraihkan kebiasaan masyarakat, boleh, tak ada hal. Ya. Kalau Ustaz boleh sebut satu kes, ringkas saja. Seorang sahabat Ustaz duduk di Scotland, ya, duduk di Ireland, ya. Jadi ada seorang budak Muslim meninggal. Bapaknya Muslim, maknya Kristian. Ya, tapi bapaknya tu tak kuat agama, ya, hanya nama orang Arab. Tapi mana Islam pada nama saja, semain Jumaat pun tak pernah nampak. Jadi anak dia tu accident, anak dia kecil lagi lah, ya, dalam mungkin darjah 3 macam tu lah, ya, meninggal. Jadi bila meninggal, pihak gereja bagi tahulah kepada pihak masjid. Dia kata imam, ya,
salah seorang daripada anak kepada komuniti Muslim ni meninggal. Ya, tapi oleh kerana bapaknya tak dijumpai, tak tahu pergi mana bapak dia, jenazah tu dah bawa pergi gereja. Ya, jadi imam pun pergilah. Imam dengan AJK ada 2-3 orang pun pergi ke gereja. Jadi bila sampai di gereja, tengok keluarganya menangis lah. Semua orang menangis, anak meninggal. Ya. Kemudian imam tadi diminta untuk berucap. Ya, sebab dah jadi kebiasaan masyarakat Kristian, kalau ada orang meninggal kan dia sebut kan, apa dipanggil tu, ucapan apa tu? Pergi seorang-seorang, kawan dia lah, ya, dia punya imam dia lah, dia punya pegawai polis lah, apa semua pergi depan. Apa dipanggil tu? Eulogi, ya. Dia pun pergilah. Jadi boleh tak imam tu pergi? Ini bersalahan dengan konsep Islam. Mana ada kita orang nak meninggal depan jenazah, seorang-seorang pergi depan cerita, tak ada. Itu tak termasuk amalan Islam. Tetapi itu sudah menjadi kebudayaan barat yang biasa, dan imam tadi merasa terpanggil untuk pergi. Ya, memang Nabi tak pernah buat. Tapi dia pergi tu atas dasar dakwah. Ya, apa dia sebut? Ya, jadi dia pun pergi dan dia tanya. Dia kata sebab apa keluarga dia tadi, ya? Yang pertama sebab apa keluar? Sebab dia kata kita redha dalam bahasa orang putih lah kan. Redha anak dah sampai ajal matilah. Tapi sedih sangat. Jadi imam tu tanya pasal apa sedih? Oh, dia kata sebab budak ni dah tak dibaptize lagi. Tak sempat nak buat baptism. Budak ni dah mati dah. Ya, itu yang sedih sangat tu. Ya, sebab tak dibaptize. Imam tu cantik lah dia kata, okey. Kalau dalam Islam jangan bimbang. Ya, itu dalam baptism tu dalam Christianity. Dalam Islam apa dia? Dalam Islam mana-mana budak yang meninggal, ya, tak peduli mak bapak dia agama apa, as long as budak tu belum akil balik, meninggal saja confirm syurga. Dia akan jadi wildanun mukhalladun. Dia bukan jadi penghuni syurga, dia akan jadi pelayan syurga, confirm syurga. Ya, gembiralah mak bapak family dia tadi. Ya, sebab apa? Sebab pasal apa? Ya, walaupun dalam Christianity dia percaya bahawasanya budak tu belum dibaptize, kita kira neraka lah, belum baptize lagi. Tapi dalam Islam, ya, budak tadi tu Muslim tak? Muslim. Sebab dia dianggap sebagai Muslim. Ya, mati sebelum akhir balik. Dia masuk syurga. Gembira. Jadi maknanya, walaupun imam tu buat sesuatu yang Nabi tak pernah suruh, tapi dia pergi atas dasar dakwah dan dia melihat bahawasanya itulah dakwah yang dia boleh sampaikan. Sebab nak tunggu orang Kristian datang masjid, bila dia datang? Ya, bila? Sebab tu kita tengok Abdul Rahim Green ke, ya, siapa lagi tu yang bekas Kristian tu kat US tu, Yusuf Estes, Yusuf apa semua sebagainya kan. Mereka pergi ke gereja sebab mereka dijemput. Pergi gereja, apa lagi gunakanlah peluang tu untuk menjelaskan agama. Jadi adakah kita kata sebab Nabi pergi tak dekat gereja pergi berceramah, Nabi pergi tak? Tak pernah dengar lagi. Tapi Nabi panggil orang gereja datang ke masjid berdebat tu ada. Berhujah tu ada, ya. Jadi ada benda dalam bab dakwah yang memang Nabi tak pernah buat. Tapi oleh kerana dia bukan ibadah mahdah, ibadah khususiah, jawapannya boleh. Hukumnya adalah harus. Dan ustaz tadi gunakan peluang tadi untuk berdakwah. Dan alhamdulillah, mesej budak-budak kecil yang mati sebelum akhir balik masuk syurga, sampai kepada Christianity. Kan bagus tu. Ya, jadi macam itulah, ada benda yang fleksibel, ya, dan ada benda yang dia tetap. Macam ustaz sebut contoh tadi kan. Dalam solat, dalam azan, pasal apa tak tambah Sayyidina? Azan tambahlah Sayyidina, tak ada orang berani tambah. Ya. Kerana apa? Kerana memang ada benda ibadah mahdah yang Nabi dah ajar. Memang dia macam tu. Macam itulah. Tapi dalam ibadah-ibadah umum, silakanlah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Memang Nabi tu maula kita. Memang Nabi tu habibina kita. Memang. Ya. Dari segi makna tak salah. Kerana kita bukan dalam solat. Ya. Kita dalam keadaan biasa. Kita puji Nabi. Ya. Dalam bentuk qasidah dan sebagainya boleh. Tak ada masalah. Tetapi jangan maknanya salah. Macam tu yang video yang viral sekarang ni. Video kita panggil di kedutaan kedutaan Perancis di Tehran kan. Yang orang Iran berkumpul dan ditukar nama jalan tu kepada jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ya, video tu viral. Cuba dengar apa yang dia kata situ. Ya, tuan-tuan kena dengar dan ada terjemahan dia tu. Ya, benda tu tak betul. Ya, ada benda tu tak betul. Tak betul dari segi bacaan dia tu. Ya, tak betul. Macam azan orang Iran lah, ada tambah Husin, ada tambah, tak boleh tuan-tuan. Kerana azan tu benda yang sudah disyariatkan.
Ya, kalau kita nak dapat redha Allah kena ikut sebiji macam tu. Tak boleh tambah. Minta maaf. Ya, jadi tuan-tuan dengar balik. Kalau video yang dah viral tu cuba dengar balik. Apa yang mereka lafazkan beramai-ramai itu memang semangat. Kita dengar memang semangat. Jangan tengok pada semangatnya saja. Tengok pada dia syariah compliant ke tak. Ya, cukuplah tuan-tuan. Lama dah, 11 lebih dah. Ya, tuan-tuan nak tidur dah. Jadi sekadar tu lah ya, yang boleh Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, tak dengar Haji Jamal, tak dengar langsung suara ni ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya. Selamat malam semua. Night Faridah. Night. Terima kasih Nazri. Sama-sama. Terima kasih semua kerana hadir. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya ada baca surah. Obviously. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Itulah.